Dan selamat malam kepada semua warga Maxima yang berada dekat dalam video live ni. Okey, boleh dengar tak suara saya? Ada siapa-siapa boleh dengar suara saya? Kalau boleh bercakap, kita berinteraksi sebentar. Okey, dan jika anda boleh buka anda punya mic, itu adalah lebih baik ya. Okey. So pada malam ni kita baru ada 16 orang sahaja pada malam ini. So jika okey sebentar ya kamera saya. Sekejap ya. Okey, boleh nampak tak? Okey. So jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun yang ingin anda sharekan bersama kami, anda boleh sharekan selepas Mr. Saifil punya talk sebentar lagi lah, ataupun di sesi Q&A nanti, ataupun anda ada sebarang pertanyaan ke nak tanya, boleh bertanya. And pada malam ni, okay, nampak macam lain kan? Okay, topik pada malam ni adalah sangat istimewa bagi saya. Dia macam lain sikit sebab dia kita akan berceritakan tentang extraordinary mind. Apa itu extraordinary mind? Macam mana nak jadi seseorang yang mempunyai pemikiran yang sangat luar biasa. Kalau saya, pemikiran saya adalah untuk duduk di Grace Center ini. Kalau boleh Mr. Saifil buka HQ dekat sana, saya bekerja dekat sana. Tak salah untuk kita dream, betul tak? Okey, jadi pada malam ini tanpa membuang masa lagi, saya ingin menjemput CEO Maxima kita, Encik Saifil Faris. Faris. Boss. Hi, boss. Mute. Assalamualaikum. Apa khabar Zaza? Salam, khabar baik. Bos macam mana? Sihat tak? Sihat, alhamdulillah. Kita nampak tak image saya macam dekat center ini? Dahsyatlah Zaza. Sekarang Zaza punya apa tu? Kata empowerment aura tu dah meningkat semacam lah. Apa rahsia dia? Sebab saya nak, itulah, kita rahsia dia adalah ikuti program Maxima, and then dari situ ada banyak ilmu yang kita boleh dapat, and paling penting improvement, growth untuk saya bekerja di center ini, insyaAllah. InsyaAllah. Alright, terima kasih banyak sebab memperkenalkan kita. Saya pada malam ni dah berapa minggu kita tak bersiaran sebenarnya. 2 minggu kita skip the program. Dan hari ini alhamdulillah selamat malam buat semua. Salam sejahtera buat yang bukan beragama Islam. Terima kasih kerana hadir. Sesungguhnya topik pada malam ni adalah sesuatu yang sangat menarik dan saya pun dah tak sabar sebenarnya, and I'll be always in a very good mood setiap kali ada Zoom meeting macam ni. Lagi-lagi kalau nampak muka orang yang buka video, thank you very much. I can see you wherever you are. So thank you very much. Buat yang masih belum buka video, kalau nak buka video dipersilakan sebab you never know how much you can make a speaker so happy to see your face. Dah lah zaman PKP tak boleh nak keluar. Kan? Lepas tu cakap depan monitor pula tu. Aura dia susah, lain macam sikit. Jadi bila kita boleh nampak muka orang kat depan kita ni luar biasa. Dan saya nampak hari ni Encik Wahab kita, MMC daripada Pulau Pinang. Berikan tepukan yang paling gemuruh. Dahsyat. MMC kita daripada Penang sampai di Zoom meeting kita pada malam ni. Dan alhamdulillah saya nampak juga orang-orang yang daripada tanah seberang, daripada Indonesia pun ada. Tanah seberang maksudnya Sabah Sarawak pun ada. Okey, sebab dia kena melentas lautan kan. Indonesia ada, Sabah Sarawak ada, alhamdulillah. Ada juga yang chat ni. Salah, ada yang chat ni. Assalamualaikum Syafil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. So malam ni adalah satu topik yang menarik. Sebelum ni saya bawa di Maxima Indonesia. Jujurnya bila saya bawa topik ni kat Maxima Indonesia, saya macam pelat sikit sebab topik ni berat sangat, nak bercakap pula dalam bahasa Indonesia. Allahu Akbar. So hopefully malam ni bila kita sampaikan dalam bahasa kebangsaan KL, orang kata bahasa KL, mudah-mudahan dia lebih menangkap jiwa dan menusuk untuk kita sama-sama belajar
sama-sama untuk kita go through apa yang kita boleh dapatkan secara yang terbaik pada malam ni. Bagi mereka yang masih nak menjemput orang, dipersilakan. Nak pakai perfume, dipersilakan. Nak pakai bedak, nak sejuk, nak cantik, dipersilakan. Masih ada masa. Ambil kertas, pen, pensel semua dipersilakan. Masih ada waktu untuk cari lampu, mentol, siapa semua nak buka video, dipersilakan juga. Okay, kita boleh tunggu, kita ada masa. So perjalanan kita nak ceritakan pasal The Extraordinary Mind ni lama sebenarnya. Dan kita inspirasikan topik ini daripada sebuah buku karangan daripada seorang mentor yang saya kagumi, iaitu Vishen Lakhiani. Vishen Lakhiani ni sebenarnya seorang anak Malaysia, tapi sekarang dah tak duduk kat Malaysia. Sekarang dia duduk dekat Estonia, nama negara tu, dan kebanyakan waktu dia habiskan masa dekat United States, tapi dia karangan anak Malaysia. So siapa Vishen Lakhiani ni? Vishen Lakhiani adalah seorang CEO dan founder kepada Mindvalley. Siapa yang selalu dengan Facebook, selalu dalam social media, mungkin anda pernah nampak syarikat Mindvalley dan guru-guru ataupun mentor yang mengajar dalam Mindvalley. So Mindvalley adalah sebuah syarikat yang menerajui dunia pendidikan ataupun personal growth. Dia cerita pasal macam-macam tentang makanan, tentang kesihatan, tentang mindset empowerment, tentang forgiveness, tentang personal life, tentang business, tentang macam-macam perkara lah sebenarnya. Dan anda mungkin pernah nampak salah satu daripada produk-produk dalam Mindvalley yang ada dalam iklan social media. Tapi malam ini dia khusus kita nak cerita tentang satu buku yang dipanggil The Code of the Extraordinary Mind. Dan saya rasa seronok setiap kali topik ini keluar. Sebab apa? Saya rasa macam secara peribadi saya boleh relate. Kenapa saya boleh relate dengan perkara ini? Sebab pengarang dia, Vishen Lakhiani ni adalah seorang usahawan yang dah memecah peringkat antarabangsa. Okay? Dan dia berkenalan ataupun dia mempunyai network daripada semua orang hebat daripada seluruh dunia. Dia bermentorkan Richard Branson, founder dan CEO kepada Virgin Group. Mentornya juga adalah Tony Robbins, orang yang paling saya hormati, yang saya selalu pergi ke program dia. Mentor dia juga adalah Elon Musk dan ramai lagi mentor-mentor beliau. So dia dah mencapai satu peringkat yang luar biasa di peringkat international. Dan beliau adalah seorang programmer yang pernah menjejakkan kaki di Microsoft dan juga menjejakkan kaki di rumah Bill Gates, orang yang pernah menjadi orang paling kaya di dunia. Jadi kenapa yang kata saya relate? Sebab bila Vishen Lakhiani itu sendiri seorang programmer, saya relate dengan diri saya sebab sebenarnya saya juga adalah seorang programmer. Dan kalau kita tengok dalam dunia perniagaan yang luar biasa, banyak sebenarnya syarikat-syarikat gergasi, founder mereka juga adalah seorang programmer. Cuba anda lihat, Steve Jobs, programmer. Larry Page, Sergey Brin daripada Google adalah programmer. Mark Zuckerberg sendiri, founder Facebook, adalah programmer. Bill Gates adalah programmer. Vishen Lakhiani ada programmer, dan banyak lagi. Dan alhamdulillah hari ini kenapa otak seorang programmer itu mungkin menarik bila menyentuh topik The Code of the Extraordinary Mind, sebab kita percaya bahawa kita boleh hack our mind. Pernah dengar tak kita hacking komputer? Kita cracking system, hacking the software, hacking the system, hacking the operating system. Macam mana hari ni kalau kita boleh hacking our own belief system? Kita boleh hack our own mind. Kita boleh hack our own heart. Kita boleh hack our own future engagement dan sebagainya. Subhanallah. Sungguh luar biasa. Okay. Jadi sambil-sambil tu, wow, alhamdulillah tadi tak sampai 20 orang, sekarang dah 30 orang. Dah lama tak bersiaran. Just a personal touch, sambil tunggu sikit-sikit lagi orang, saya masih lagi bercerita-cerita ni. Saya nak buka Google Photo, dalam phone saya ada Google Photo. Dan sebenarnya saya ada gambar Vishen Lakhiani saja nak tunjuk. Okay. So siapa itu Vishen Lakhiani? Mungkin anda nak Google. Tapi ini adalah gambar yang saya ambil bersama beliau pada tanggal 6 Oktober tahun 2013.
6 Oktober tahun 2013. Itu dia. Jadi kira-kira 8 tahun dulu saya berjumpa dengan dia. Anda kalau Google dia sekarang, anda boleh tengok macam mana keadaan muka dia sekarang, badan dia sekarang, aura dia sekarang. Lain macam Ini di tahun 2013. So ceritanya macam mana? Tahun 2013 tu apa? Apa cerita tahun 2013? Ramai orang tahu Maxima dibuka pada tahun 2013. Betul tak? Ni Abang Wahab dah macam betul ke? Betul. Maxima dibuka pada tahun 2013. Okey, pada masa itu jualan setahun kita adalah RM996,000. Saya masih ingat lagi di tahun 2013. Cellmax keluar pada tahun 2014. Pada tahun 2013, semasa Maxima dibuka, saya masih lagi duduk di Melaka dalam keadaan sebenarnya broken. Broken ni dalam segala sudut, terutamanya sudut financial. Sama juga, financial. Jadi saya ada simpanan terakhir, kurang lebih ada RM1,000. Pada masa itu, Vision Lakiani, dia menawarkan satu kursus untuk pembukaan minda dan mengejar impian. Pada masa itu, saya tak ingatlah tajuknya apa. Harga kursus tu RM3,000. Yang ada dalam poket lebih kurang RM1,200, RM1,300 macam tu kot. Saya ada duit lebih kurang macam tu. Tiba-tiba dia kata, siapa nak join kursus ni RM3,000? Tapi untuk rakyat Malaysia, dia buka dengan harga RM1,000 saja. Saya kata, aduh, saya dalam masa tu kais pagi, makan pagi, kais petang, makan petang. Jadi dengan harapan nak mengubah sebuah kehidupan, okey, tak apalah cakap dengan family, tak apalah RM1,000 yang ada ni pun saya rasa saya nak korbankan, saya nak invest pergi belajar di Kuala Lumpur. So pergilah belajar Kuala Lumpur, bayar RM1,000, masuk duit tol, masuk duit kereta, habis ni duit simpanan. Balik tak ada duit. Tapi habis juga. Pergi jumpa dengan Vision Lakiani. Dan itulah yang terjadi pada 6 Oktober tahun 2013. Saya dapat ambil gambar dengan dia dekat HQ Mindvalley. Dekat mana? Kat Bangsa je sebenarnya tuan-tuan. Kalau anda tengok website Mindvalley ni, dia alamat dia dekat US, United States. Nombor telefon pun United States. Tapi jangan tertipu. Sebab HQ dia di Kuala Lumpur. Bangsa. Ini yang orang selalu tak tahu. Okay? Dan menariknya, sebelum kita lockdown, pada tahun lepas, di tahun 2020, okay, saya nampak Mindvalley adakan satu acara dan saya rasa macam pada waktu itu, aku nak pergi jumpalah Vision ni balik. Rasa macam nak berdepan dengan dia balik, nak dapatkan aura dan semangat dia balik. Okay, so sebelum lockdown, pada bulan Februari tahun 2020, which is last year, saya pergi balik ke program Mindvalley yang diadakan di Los Angeles. Masa tu cuma 2 hari je sebelum beli tiket dan lepas tu fly over, terus pergi je. So apa yang terjadi? Apa yang terjadi adalah saya dapat bertemu dan mengambil foto sekali lagi after 8 years. Gambar ini diambil pada tahun 2020. 1 Mac 2020. Ini dengan Vision Lakiani. Okay? Dan saya ni jenis orang yang bila bermentor, saya memang akan cuba tengok apa yang dia buat, macam mana cara dia, termasuk cara dia makan, dia bercakap, cara dia duduk. So saya ada satu gambar, ini saya ambil, saya duduk di bahagian baris hadapan sekali. Sebelah saya ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Saya duduk di baris paling depan. 5 orang daripada saya adalah Vision Lakiani. Kenapa saya ambil gambar ni? Saya ambil gambar ini sebab dalam kepala otak saya, kalau orang ni begitu hebat, aku nak tengok bila dia berhadapan, dia duduk dalam satu seminar, macam mana cara dia duduk. Itu sebab saya ambil gambar ni. Dan itu, saya nampak. Macam mana cara dia duduk. Ketika semua orang lain bersandar, dia tidak bersandar. Dia duduk ke depan, tangan dia macam ke depan macam ni dan dia melihat. Oh, mungkin itu cara dia fokus. Mungkin cara itu dia menggarap ilmu. Dan itu sebenarnya salah satu cara saya bermentor ataupun belajar. Tapi dalam Islam sebenarnya kita juga diajar cara untuk bermentor, belajar ilmu hakikat, ilmu syariat, kisah daripada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Mungkin kita boleh kupas semua tu insya-Allah nanti. So apa topik Extraordinary Mind sebenarnya malam ni?
So hari ni kita nak pergi lebih jauh dalam perniagaan kita, dalam kehidupan kita, dalam family kita, dalam macam-macam perkara. Tetapi apa beza kita hari ini dengan orang yang lain? Apa beza kita? Basically, orang lain juga ada mata, orang lain juga ada hidung, mulut, telinga. Tak ada beza, tuan-tuan. Yang membezakan kita dengan orang lain adalah kemampuan kita untuk mengendalikan hati dan otak kita. Setuju tak setuju? Kalau setuju, maka kita kena dalami lagi topik ini. Macam mana sebenarnya yang dikatakan sebagai extraordinary mind? Dia bermula dengan macam mana sebenarnya? Dia bermula dengan kesedaran. Siapa kat sini pernah melihat diri dia daripada luar? Ada tak? Boleh angkat tangan. Pernah tak you bayangkan diri you daripada luar? Macam tengok filem. Orang yang sesuai cakap perkara ni sebenarnya, Assalamualaikum Datuk Hilal. Wah, ni luar biasa. Selalu melihat diri daripada luar. Sebab kita ni ibarat satu karakter. Kalau Datuk betul tak? Setuju tak Datuk? Datuk lah, saya tak pernah. Sering kali apabila berlakon, Datuk melihat watak Datuk tu sebagai satu entiti yang berbeza. Tapi Datuk melihat daripada luar. Betul tak? Betul ke? Apa yang saya rasa? Setiap kali ada satu lakonan begitu. Bila kita nak mengkaji watak, bila kita nak buat sesuatu, kita perlu berada dalam keadaan macam tu dulu, bos. Kalau tidak, kita tak tahu apa yang sebenarnya kita nak bawa dalam watak yang diberikan kepada kita. Betul. Maksudnya dari pandang atas ataupun pandang luar, betul ke macam tu? Daripada sekeliling sudut. Sebab cara dia berfikir, cara dia bercakap, cara dia posing, cara everything. Angle-angle itu ialah posisi bentuk tubuh tokoh itu sendiri. Ya, betul. Jadi apabila kita boleh berada daripada posisi yang berbeza-beza dan posisi itu dari luar daripada skop di dalam tu, maknanya kita boleh melihat daripada sisi yang sebelum ini sebenarnya mungkin kita tak nampak ataupun terhalang penglihatannya. Ibarat macam ikan lah. Ikan ni hidup di air, tapi dia tak tahu pun yang sebenarnya dia hidup kat air. Sebab air tu dah memang sekeliling, betul tak? Okey. Jadi saya ada satu peristiwa yang secara peribadi berlaku. Mungkin ada yang ada pengalaman nak share. Saya ada pengalaman ini. Pada tahun 2003 saya mengalami satu kemalangan. Kemalangan jalan raya yang menyebabkan saya berada di dalam keadaan koma. Tak lama pun koma tu, 1 hari. Tetapi yalah, orang kata bila kita berada di dalam keadaan koma, maksudnya apa? Kita berada di antara alam hidup dan mati. Ada orang yang di pengalaman koma ni dia boleh nampak diri dia tengah terbaring atas katil dalam ward hospital, nampak doktor, jururawat dan sebagainya. Dalam pengalaman saya, bila saya koma itu, saya diberikan nasihat oleh saya tak tahu siapa. Sebab koma mana kita tahu, kita dengar satu suara. Saya feel kuatkan semangat. Sebab kamu ini hidup hanya bergantung kepada semangat. Itulah ayat dia. Saya masih ingat lagi ayat tu sampai ke hari ini. Okay? Dan saya ada sedikit je kabus ataupun sama-sama penglihatan yang mana kita melihat diri kita keluar daripada tubuh kita dan melihat tubuh kita. Itu sudut pandang. Dan malam ini apabila kita nak ada extraordinary mind, kita perlu ada kebolehan untuk melihat daripada luar, untuk keluar. Being transcending, untuk keluar. Dan kenapa benda ni sangat penting? Kerana selagi mana kita berada di dalam, mungkin kita tak pernah akan nampak diri kita yang sebenarnya. Sebab apa? Sebab kita mungkin dah terperangkap, mungkin kita dah terbiasa dengan keadaan yang kita lalui. Jadi kita punya sense, mata kita, otak kita dan hati kita tidak lagi dapat melihat dari sudut kaca mata orang lain. Itu nanti ada topik topi, sepatu dan kaca mata. Tapi bila kita nak melihat daripada luar, apa maksudnya? Kita nak membuka possibility. Kita nak membuka kepada kemungkinan. Mungkin tak sebenarnya kehidupan yang kita tahu ini adalah satu kehidupan yang tak sama dan berpotensi 100 kali ganda lebih luar biasa daripada yang kita sangka. Sebab hari ini mungkin kita ini hidup di Malaysia, dah Malaysia, Kuala Lumpur, PKP pula tu.
dengan pendidikan yang kita ada, mungkin kita taraf SPM, mungkin ada yang sampai degree, mungkin yang ada sampai PhD, mungkin ada yang tak sekolah sama sekali, mungkin ada yang bekerja, mungkin yang ada status, mungkin yang ada kelebihan, yang ada kekurangan. Tetapi basically, kita selalunya terperangkap melihat diri kita dan kita tidak boleh keluar kerana kita tak boleh memandang daripada sudut yang berbeza. Kita dah terperangkap. Hari ni kita nak keluar dan hari ni kita nak mula melihat dunia daripada kaca pandang mata orang lain. Ini yang kita perlu buat sekarang. Dan kita perlu mempersoalkan banyak perkara. Hari ini ada beberapa perkara yang kita rasa sebetulnya benda tu betul, tapi kalau kita tengok daripada segi kacamata orang lain, perkara itu sebenarnya tak betul lah pula. Saya beri contoh yang paling simple. Hari ini kita bangun, dalam satu hari ada orang yang kata dia mesti bangun je terus mandi. Ada orang bangun pergi makan, minum, lepas tu mandi. Tapi inti dia, pendek kata dia, kita bangun tidur, kita kena buat mandi. Setiap hari kena mandi. Kalau tak mandi, badan kita bau busuk. Kalau tak mandi, kita jadi orang yang tak sihat. Kalau tak mandi, kita jadi orang yang tak segar. Saya nak tanya, adakah semua orang berada dalam keadaan begitu? Adakah anda setuju kalau semua orang memang macam tu? Atau ada orang sebenarnya, dia tak perlu mandi? Syazah kata, setuju. Dia kata, maknanya Syazah tak pernah tak mandi. Memang sentiasa mandi setiap hari. Okay. Tapi bos tak pernah mandi masa berada di luar negara. Okay. Sebab apa? Sebab memanglah kita duduk kat Malaysia. Kan, lepas tu kat Malaysia ni pula memang semua tempat, semua rumah ada toilet, ada shower, pergi hotel ada shower, ada bathtub. Mandi itu satu perkara yang sangat penting dan luar biasa. Malah ada orang pergi hotel bayar mahal-mahal semata-mata nak mandi bathtub je. Semata-mata. Kat rumah tak ada bathtub. Ataupun kat rumah tak ada shower. Dia ada pipe kosong. Ataupun pakai apa, cedok. Jadi pergi hotel semata-mata nak mandi. Ataupun kat rumah dia tak ada air panas, tak ada warm water. Dia nak rasa warm water, dia kena pergi hotel. Tapi tahukah anda sebenarnya itu berlaku di tempat-tempat seperti Malaysia, di Asia, iklim khatulistiwa. Pernah tak kita tengok movie-movie international, mak-mak saleh orang putih kat luar negara, kan, lagi-lagi teenager, dia bangun je daripada tidur, dah kelang kabut dah ni. Patutnya nak kena pergi kelas pukul 8 pagi. Dia tengok je, dah 8 suku, kelang kabut dia bangun. Berlari, tukar baju apa semua kan. Terus dia pergi belajar, terus masuk kelas. Tak mandi, tak gosok gigi. Cuba bayangkan. Dan anda rasa itu sekadar movie? Tidak. Itulah cara kehidupan sesetengah orang barat. Dan bila kita kata sesetengah, bukan kecil bilangannya, ramai. Termasuklah saya dulu. Aduh. Saya berpengalaman belajar di Amerika Syarikat di Arizona State. Di State of Arizona, di University of Arizona. Arizona ni dia kawasan gurun. Di kawasan gurun, panas dia 44 darjah pada waktu siang. Siapa yang pernah rasa 44 darjah? Malaysia tak pernah. Kalau pergi Mekah mungkin dapat rasalah 44 darjah. Malam dia, sejuk dia 0 darjah Celsius. Dan anda kena bayangkan, ini bukan bermusim. Ini kira dalam satu hari. Waktu tengah hari 44, malam kosong. Dan dia punya keadaan udara tu kering. Jadi, apa yang berlaku, kita ni sebenarnya panas tetapi tidak berpeluh. Panas tak berpeluh. Bila tak berpeluh, bau badan tak ada. Bau badan normal. Bila tak berpeluh, kita tak rasa melekit. Kita tak rasa rimas. Bangun-bangun daripada tidur, keadaan kita macam biasa. Tak berbau, tak rimas. Jadi boleh tukar baju, terus pergi kelas. Kadang-kadang tak payah tukar baju, terus pergi kelas. Tak ada masalah. Orang sekeliling kita tak rasa yang kita ni bau badan busuk. Orang pun tak nampak yang kita ni busuk. Kan? In fact, P. Ramlee dah tunjuk dah model ni. Bangun daripada tidur, pergi bilik air, cop-cop air, dekat air, basuh mata macam tu. Tu cerita P. Ramlee. Apa yang saya nak cakap pada hari ini adalah kepercayaan kita
yang kita bawa daripada kita kecil, daripada sejak kita lahir, mungkin tidak sama dengan kepercayaan orang lain. Apa yang kita rasa betul dan wajib kita lakukan mungkin tidak sama dengan orang lain. Jadi ini yang kita perlu perbetulkan sebenarnya. Ada contoh lagi tak? Ada. Contohnya kat Malaysia kalau kita nak on lampu, switch tu kita ke bawah ke atas? Cuba tengok switch lampu. Ke bawah kan? Di Australia kalau tak silap saya, nak buka elektrik, switch dia ke atas. Di Malaysia, di Asia, kalau kita naik kereta, kita driving sebelah kanan. Di barat, kita driving sebelah kiri. Dan ada macam-macam rules di dalam dunia ini yang kadang-kadang dia bertentangan. Tapi kadang-kadang kita tak sadar, kita tak perasan sebab kita tidak punya ilmu dan kita tidak punya pengalaman itu. Bukan bermaksud keadaan itu tidak berlaku. Cuma kita tidak ada ilmu dan kita tidak ada pengalaman sama sekali. Jadi untuk mengetahui kebenaran tentang sesuatu perkara, apa yang kita boleh buat adalah kita kena selalu soal. Adakah apa yang aku percaya ini benar untuk semua orang ataupun dia hanya benar untuk sesetengah orang tetapi tidak benar untuk sesetengah orang yang lain? Sebab dalam dunia ni ada hukum-hukum yang memang benar untuk semua orang. Contohnya gravity. Siapa yang jatuh daripada atas mesti ke bawah. Itu benar untuk semua orang. The rules of physics, the law of physics. Contohnya lagi, api mesti panas. Yang tak panas tu cerita Nabi. Api mesti panas. Semua orang yang kena api tak ada yang sejuk. Ais mesti sejuk. Benda tu betul. Tetapi bangun pagi, gosok gigi 1 hari 2 kali hanya benar pada setengah orang, sesetengah orang lain tidak benar. Bila bangun kena mandi hanya benar pada setengah orang, untuk setengah orang lagi tidak benar. Kehidupan kita kena kerja makan gaji benar pada setengah orang, tidak benar pada setengah orang. Kerja dalam kehidupan kena berniaga benar pada setengah orang, tidak benar pada setengah orang. Dalam hidup hanya boleh bergantung pada duit investment, benar pada setengah orang, tidak benar pada setengah orang. Dan yang menariknya, kita boleh belajar untuk berfikir secara begini. Aku tak boleh menjadi orang kaya. Aku tak mungkin ada duit RM1 juta dalam akaun bank aku. So kita kena tanya ni, orang lain ada tak duit 1 juta dalam bank account? Ada. Jadi, kalau orang lain boleh ada wang 1 juta ringgit dalam akaun, kenapa aku tak boleh ada wang RM1 juta ringgit dalam akaun aku? Itu yang kita kena mula untuk melihat. Kalau orang lain boleh ada rumah dengan 10 bilik, tanah 3 hektar, kenapa aku tidak boleh? Kalau orang lain boleh hidup sehingga 70, 80, 90 tahun dalam keadaan sihat walafiat kalau panjang umur, kenapa aku tidak boleh untuk hidup selama itu berada dalam keadaan sihat walafiat? Kalau orang lain boleh belajar sehingga PhD, kenapa aku tidak boleh belajar sehingga dapat PhD? Kalau orang lain boleh, kenapa aku tidak boleh? Dan itu adalah salah satu foundation untuk kita keluar dan menjadikan diri kita mempunyai extraordinary mind. Iaitulah kita harus tahu macam mana untuk merungkai apa yang kita percaya ini sebenarnya dia percaya berdasarkan kepada kehidupan kita daripada kecil, ataupun memang benda itu sebenarnya satu benda yang memang berlaku kepada semua orang. Saya nak contoh lagi lah kepercayaan. Kalau hidup dah bekerja, kena settle down. Kena settle down, ada sebiji rumah, kena beli rumah, duduk kat rumah tu, ada keluarga, hidup sampai mati kat tempat tu. Ni biasa.
Contoh, kita membesar di Johor. Ada tanah pusaka warisan di Johor. Ada pula rezeki kita buat rumah dekat Johor. Dan kita percaya, aku kalau nak settle down, habiskan masa tua, mesti dekat Johor juga. Kadang-kadang kita tak pernah terfikir pun sebenarnya, boleh tak kita nak settle down dekat Kedah? Dan mati pun kita kat Kedah. Kadang-kadang tak terfikir. Tapi ini yang lebih menarik. Bumi Tuhan yang begitu luas ni, Malaysia ni kecil je, boleh tak kita sebenarnya merancang, aku nak bawa keluarga aku, sebenarnya keturunan aku nanti sebenarnya akan membiak beranak pinak di Zimbabwe. Dan ada rumah di Zimbabwe. Dan mati pun nanti kat Zimbabwe. Itu adalah satu cara fikir. Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Mungkin kita tak pernah berfikir. Tapi bolehlah. Kenapa tak boleh? Kita je yang tak pernah terfikir sampai tahap itu. Kenapa tak boleh pula? Boleh tak kita nak ada rumah bukan 10 biji dekat Malaysia? 1 biji dekat Malaysia, 1 biji dekat Singapura, 1 biji dekat Indonesia, 1 biji dekat Thailand, 1 biji dekat New Zealand, 1 biji dekat Afrika, 1 biji dekat Paris, 1 biji dekat UK, 1 biji dekat US, 1 biji dekat Mexico. Boleh? Boleh. Tapi kita tak pernah berfikir. Betul tak? Boleh tak kita sebenarnya nanti kubur kita sebenarnya di Mekah, di Madinah, di South Africa? Boleh. Kenapa tak boleh? Itu perkara-perkara yang saya rasa jarang sangat orang duk fikir. Boleh tak kalau kita hari ini seorang yang pendiam, 1 tahun daripada sekarang, kita menjadi seorang public speaker yang disegani? Cuba bayangkan, aku jadi public speaker. Tak pernah terfikir. Aku jadi public speaker yang disegani. Dan orang sanggup bayar aku RM1,000 1 jam. Boleh tak boleh? Boleh. Cuma kadang-kadang kita tak menjadikan benda itu kebiasaan untuk mengatakan kepada diri kita sendiri, asalkan apa yang kita fikir itu tidak bertentangan dengan the law of physics, tak bertentangan dengan hukum agama, tak bertentangan dengan hukum hidup di Malaysia contohnya, undang-undang, semua benda kita boleh buat. Tapi kenapa kita terlalu takut misalnya untuk buat satu-satu perkara? Hanya kerana kita terkongkong dek culture. Kita terkongkong dek pembangunan kita daripada waktu kecil. Ada orang yang waktu kecil mungkin dia nak panjat pokok je kena marah. Nak panjat pokok kena marah dengan mak. Nak panjat pokok kena marah dengan mak. Akhirnya dia membesar, dia jadi orang yang takut tinggi. Takut nak manjat pokok. Kenapa takut nak memanjat atau rumah-rumah yang tinggi? Dan dia percaya ketinggian itu menakutkan. Ada tak yang percaya ketinggian itu menakutkan? Adakah itu benar untuk setiap orang? Tak juga. Ketinggian itu takutnya pada kita. Untuk orang lain mungkin tak takut. Tapi kepercayaan itu datang kerana pengalaman waktu kecil. Kat sini ada Nur Idayu Zakaria tak? Nama macam tak ada. Tapi manalah tahu sebab dia selalu ada dalam. Tak ada Ada, kalau ada tu orang kat tangan? Oh, tak adalah. Saya ingat lagi. Saudari Ayu Zakaria kita pernah ikut rombongan Maxima pergi Cambodia. Allah, saya nak cerita ni nak minta izin dia. Dia tak adalah pula. Boleh cerita tak agak-agak? Tapi saya ceritalah sebab benda ni sebenarnya satu benda yang menarik dan perkara yang baik sebenarnya. Saudari Nur Idayu Zakaria, waktu dia ikut kita ke Cambodia, itulah pertama kali naik kapal terbang. Pertama kali seumur hidup naik kapal terbang. Saya masih ingat masa wajak tu macam nak tak nak, boleh tak boleh. Saya sampai terpaksa duduk kat dekat warung tu, memang bakar dia, kalau tak pergi rugi, kalau tak pergi tak hidup lah, tak ada pengalaman. Inilah satu-satunya peluang dalam kehidupan you akan pergi. Saya bakar. Akhirnya dia pergi. Saya ingatkan dia takut nak pergi. Kenapa? Rupanya sebab takut naik kapal terbang. Tak pernah seumur hidup. Naik AirAsia, sampai dekat airport, dia tak lalu yang jambatan tu. Dia terpaksa lalu daripada bawah naik tangga tu kan. So akhirnya jadi orang terakhir. Tak boleh naik tangga. Menggigil nak naik ke tangga kapal terbang. Jadi orang yang terakhir naik kapal terbang. Dah naik dalam kapal terbang pula,
Menangis. Menangis. Kamu depan nak naik, dia menangis. Punyalah takut. Sampai kat Cambodia pula, kebetulan kita menyewa, beliau datang dengan mak tak silap. Masa tu ada maknya sekali, ada siapa saya tak ingat, menyewa kat satu tempat yang tinggi. Rasanya tingkat 20 ke 30 macam tu lah. Lepas tu kita pergi kat tingkat tu, ada swimming pool dan sebagainya. So dia pergi kat bahagian tepi dinding bangunan tu, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim, dia boleh berani duduk kat tepi bangunan, tengok bawah, dan benda tu ada dalam Instagram. Kalau dalam Instagram dia tak silap saya. Benda tu jadi satu sejarah dalam kehidupan. Aku boleh berada di tempat tinggi sebenarnya. Aku boleh naik kapal terbang sebenarnya. Dan sejak kejadian itu, satu kejadian itu menyebabkan semangat dia membakar dalam perniagaan, dalam kehidupan, jadi lebih berani, jadi lebih bersemangat, hanya kerana satu lonjakan paradigma. Bahasa Melayu dia kan. Jadi lonjakan paradigma ni apa? Changes in our mindset, yang mana kita dah boleh menerobos sempadan otak kita sendiri. Dan benda ini yang sebenarnya kita nak dapatkan in order untuk kita keluar menjadi extraordinary. Keluar tengok daripada atas, keluar daripada tengok daripada luar. Okey, itu yang pertama. Yang pertama memang kita nak melihat daripada bukan dalam diri kita, tapi kalau boleh kita nak pinjam badan orang lain, cuba tengok diri kita. Cuba tengok diri kita. Ada orang kata minum air putih tu sesuatu yang biasa, betul tak? Tetapi ini pengalaman daripada Vision, diceritakan Vision pergi dekat Amazon, pergi dalam hutan, bertemu dengan orang-orang yang duduk dalam hutan Amazon. Mereka tidak minum air putih. Mereka tidak minum air masak. Mereka tidak minum air sungai. Padahal pada kita, itu adalah satu perkara yang semua orang minum air mineral. Semua orang minum air putih. Semua orang minum air masak. Worst case scenario, kalau ke alam semula jadi, semua orang minum air sungai. Tetapi hakikatnya dalam hutan itu, dia bertemu dengan orang ini yang memang duduk dalam hutan, tak minum pun air itu. Dia orang minum air yang dibuat daripada campuran air daripada buah-buahan dan pokok, campur air liur. Jadi apabila seorang suami itu berkahwin, nanti si isteri itu akan buat air itu. Campur dengan air liur dia sehinggakan dia menjadi, saya tak tahulah campuran dia apa. Jadi suami-suami balik daripada kerja akan minum air itu, dan air itu merupakan air yang paling sedap dalam dunia pada dia orang lah. So the reality yang ada di dalam hutan Amazon sangat berbeza dengan kita yang sekarang. So bayangkanlah kita hidup 100-200 tahun yang lalu. Gosok gigi tu pun satu benda yang aneh. Dan benda ni sangat penting. Sebab apa? Hari ini memang dah jadi kebiasaan kita. Telefon, boleh pakai video call. Tapi tak lama dahulu, 20 tahun yang lalu, mana ada orang telefon pakai video call? Betul tak betul? Mana ada orang? Ini saya nak ceritakan peristiwa dalam perubatan tradisional. Boleh tak boleh? Okey. Jadi dalam network saya, ada orang-orang yang melalui perubatan tradisional. Jadi orang yang perubatan tradisional, kita tahulah, yang mengubat orang secara batin dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan sihir, contohnya jin dan sebagainya. Kalau nak berubat, macam mana cara nak berubat? Mestilah kena datang, betul tak? Kena jumpalah orang yang berubat. Sama ada jumpa orang yang berubat ataupun orang yang berubat tu datanglah jumpa, betul? Tengok depan-depan macam tu, berubat. Jadi itu perkara biasa. Kebetulan salah seorang yang berkemampuan ni sahabat dan kenalan. Okay? Jadi satu hari tu saya tanya dia, kenapa kalau orang nak berubat je mesti datang rumah? Dia cakap. Lepas tu saya tanya lagi, kenapa kalau dia tak datang rumah pula, kita pula nak pergi rumah dia? Call je tak boleh ke? Dia cakap. Saya cadangkan, pakai video call sudahlah. Kenapa mesti nak datang rumah, kita nak datang rumah dia? Habis kalau orang tu jauh macam mana? Kan tak boleh? Memang tak boleh lah, dia kata. Saya cakap, tak. Kita ni umat Islam, saya cakap, kita kena innovate, saya cakap. Kita kena berinovasi. Kita kena keluar daripada kompong-kompong kebiasaan, saya cakap.
Sedangkan para doktor pun saya cakap selalu berinovasi dalam mesin dia, dalam kaedah perubatan dia. Jadi kaedah perubatan alternatif ni juga kita perlu inovasi. Kurang gitulah saya bergurau, berjenaka. Kan? Saya kata mesti boleh punya pakai video call. Kenapa tak boleh pula? Kan sama je. Benda tu gaib dengan gaib. Ini logik saya. Saya dah mula mengarut dah fikiran saya kan. Tak boleh dia kata Syaril. Tak pernah dibuat. Boleh saya cakap. Meh kita cuba. Lepas tu saya siap cakap dengan dia. Tahu tak kenapa orang-orang kita dulu berubat tak boleh jarak jauh. Mesti nak kena jumpa. Tak tahu. Sebab dulu tak ada 4G saya cakap. Sekarang zaman 5G. Dulu tak ada video call. Sekarang ada video call. Itu jawapan dia. Dia macam pening ni. Tapi saya kata, betul juga Betul juga. So akhirnya dia mencuba dan hari ini benda tu dah jadi kebiasaan dan memang dia boleh buat. Last kita cuba adalah jarak jauh sampai ke Indonesia. Sampai ke Indonesia boleh. Tak ada masalah. Cuma saya initiate cara berfikir keluar daripada kebiasaan. Yang benda orang tak buat, kenapa kita tak boleh buat? Itu macamlah cara kita fikir. Okay? So, setelah kita berjaya untuk melihat kehidupan kita di luar badan kita, melihat daripada luar, apa yang kita perlu buat adalah kita kena question. Kita kena question banyak perkara yang ada dalam hidup kita. Ini penting daripada segi banyak perkara. Contoh, adakah makan nasi itu adalah makanan ruji yang paling baik untuk tubuh badan kita? Ramai orang yang tengah makan nasi kan sekarang. Saya nak tanya, betul ke makan nasi itu adalah makanan ruji yang paling baik? Pernah tanya tak? Sedangkan kalau kita pergi ambil DNA test, mungkin kita tak sesuai makan nasi. Dan ada tak orang yang boleh hidup tanpa makan nasi? Ada, ramai orang hanya hidup dengan makan roti, gandum, biji rin. Kan orang Malaysia, orang Asia memang selalu dengan nasi. Tetapi kita boleh hidup dengan makanan ruji yang lain. Tetapi mungkin kerana kita tidak pernah mempersoalkan, adakah ini makanan yang terbaik untuk aku? Kita tetap hari ini sampai sekarang makan nasi putih. Ada orang dah tak makan nasi putih, ada orang dah start makan nasi perang, ada orang dah start tukar dia punya makanan ruji kepada makanan-makanan yang lain yang kurang kanji supaya dia bertambah sihat. Tapi mungkin kita tidak pernah persoalkan. Jadi kita tetap makan ruji. Nampak tak? So ada orang kata, kalau nak tidur, saya mesti tidur dalam keadaan terang misalnya. Kenapa? Dah biasa dah daripada kecil memang tidur tak pernah tutup lampu terang. Itu saja pun sebabnya. Boleh tak tidur dalam gelap? Ataupun sebaliknya lah, ataupun orang yang sebaliknya. Pernah tak kita ambil tahu cara kita tidur? Dalam gelap ke? Dalam terang kan? Sedangkan kalau kita tengok pula kajian, memang secara saintifik, secara agama pun dah menerangkan tidur kena dalam keadaan gelap supaya hormon melatonin tu keluar, supaya kita dapat rehat yang cukup. Hari tu saya belajar dengan seorang ustaz, dia kata bila kita tidur dalam keadaan terang, kita tak dapat rehat sebab ada dua panca indera kita yang berfungsi dalam keadaan itu. Nombor satu mata, nombor dua bulu roma. Saya pun baru tahu. Rupanya bila kita tidur dalam keadaan terang, bulu roma kita ni terjaga. Dan benda itu sebenarnya menyebabkan badan kita tidak berehat. Jadi nak tidur kena dalam keadaan gelap. Jadi kita kena try question. Banyak perkara yang kita buat sampai usia kita sekarang, kita buat disebabkan kita membesar diajar sebegitu rupa oleh orang tua kita, mak bapak kita sendiri. Kan? Kalau kita dibangunkan dengan cara A, kita kekal dengan cara A sampailah umur kita sekarang. Kadang-kadang kita turunkan pula kepada anak-anak, cucu-cucu. Tapi berkemungkinan ada cara yang lebih baik. Berkemungkinan cara kita bukan satu-satunya cara yang terbaik. Jadi ini kita boleh ikut. Ada tak benda lain? Ada juga undang-undang ataupun benda yang kita buat dalam kehidupan kita disebabkan oleh authority figure. Disebabkan oleh hukum-hukum daripada kerajaan. Hukum-hukum daripada pemerintah. Sedangkan negara lain tidak ada hukum-hukum tersebut. Ada pula benda-benda yang kita buat sebab kita nak ada perasaan belonging, need to belong. Kalau you
nak berada dalam satu komuniti, misalnya kena makan pakai chopstick. Kalau you tak makan pakai chopstick, you tak ada dalam komuniti itu. Kalau you nak berada dalam komuniti itu, you kena contoh keluar pakai serban, ataupun pakai songkok dengan cara tertentu, ataupun pakai cermata, ataupun pakai gelang dan sebagainya. So kita ada tribe, kita ada community dan sebagainya. Maknanya kita terikut dengan culture. Kita terikut kerana kita ada perasaan nak need to be belong. Kadang-kadang dalam perkahwinan, contoh orang Melayu mesti kahwin dengan Melayu, India dengan India, ataupun, dan kalau kita fikir betul-betul, itu hukum siapa? Itu hanyalah hukum sesetengah culture, bukan hukum dunia, bukan hukum alam. The need to belong. Kadang-kadang kita kat tempat kerja, kita senyap ataupun kita tetap ikut cara orang lain sebab kita nak masuk dalam gumpulan tu, nak masuk dalam syarikat tu, nak masuk dalam keluarga itu. Sedangkan kita bukan orang itu. Saya belajar benda ni daripada salah seorang ipar saya. Ini menarik, pada saya ini menarik lah sebab dia bersoal makanan tau sebenarnya. Seronok cerita benda ni. Macam dalam kehidupan peribadi saya tidak ada sweets. Saya tidak ada sweets. Makanan-makanan yang manis setiap kali makan. Saya baru tahu rupanya dalam keluarga belah ipar saya, sweets itu makanan wajib. Maksudnya lepas makan wajib ada aiskrim. Lepas makan wajib ada coklat. Oh, dan saya terkejut. Kenapa? Baru tahu. Oh, baru tahu. Rupanya dalam keluarga orang lain, ada orang yang memang lepas makan kena ada aiskrim. Lepas makan kena ada coklat. Jadi, pada mereka, itu adalah satu kewajipan. Pada saya itu tidak. So, perbezaan kerana berdasarkan the belonging to the family. Jadi, bila ada ahli baru masuk dalam keluarga tersebut, asalnya dia tak makan aiskrim lepas makan nasi. Tetapi lepas masuk dalam keluarga tu, tiba-tiba dia jadi orang yang makan aiskrim lepas makan nasi. Contohnya, dulu sebelum kahwin tak makan budu. Sekarang lepas kahwin dia pula yang lebih-lebih makan budu. Ada tak orang macam tu? Jadi nampak tak? Kita boleh berubah dan boleh membentuk satu tabiat yang baru disebabkan kita masuk dalam satu kumpulan yang baru. Anyway, manusia ini adalah creature of habits. Jadi kalau kita nak mengubah kehidupan kita, sebenar-benarnya kita harus mengubah habit kita. Saya ambil contoh, kalau ada yang merokok, nak buang amalan hisap rokok. Dan kalau secara pemikiran biasa, kita rasa ketagihan itu pada rokok, tapi sebenarnya bukan. Ketagihan itu bukan pada rokok itu. Ketagihan itu kepada tabiat merokok. The act of taking something into the mouth. Ni. Sebab ni perbualan saya dengan kawan-kawan yang nak berhenti. Dia kata, susah nak berhenti. Sedap ke? Tak sedap pun sebenarnya dia kata. Tapi sebab dah biasa. Lepas makan, pergi mengasap sekejap. Lepas meeting, ngasap sekejap. Dia kata, kalau tak berasap tu, tak ambil oksigen, ada rasa benda tak kena. Dia kata. Jadi dia adalah sebenarnya tabiat je. Jadi kalau kita nak ubah, mungkin kita boleh ambil gula-gula. Begitu juga dengan banyak benda lain yang kita boleh ubah dalam kehidupan kita. Dia adalah berdasarkan kepada tabiat. Okey, satu lagi apa yang kita boleh persoalkan tabiat atau habit dalam kepercayaan kita adalah internal security. Kadang-kadang kita buat satu-satu perkara sebab kita rasa insecure. Itu je pun. Kalau kita tak rasa that insecurity, mungkin kita jadi manusia yang berbeza. Contohnya apa kalau tentang insecure ni? Contohnya tentang fashion, tentang penampilan, tentang makeup, tentang warna baju, tentang kaca mata, tentang kasut yang dipakai, tentang gaya bahasa, tentang kereta yang digunakan. Oi, tak boleh. Aku kalau nak kerja ni aku mesti bawa kereta. Oi, kalau aku naik motor malu. Takkanlah aku pergi kerja naik motor. Aduh, macam tu. Saya pula jenis, alah tak kisah. Aku kalau nak pergi kerja ada kereta, rembat kereta. Rasa macam malas nak bawa kereta, ambil Grab. Sampai sekarang saya ambil Grab. Lately ni saya pakai motor Honda ke depan tu lah, senang. Start enjin jalan. Habis cerita. Tak banyak songeh.
So lain orang, lain cara, kepercayaan apa yang boleh, apa yang tak boleh. Kadang-kadang kepercayaan apa yang memalukan dan apa yang tak memalukan. Nampak tak? Kadang-kadang benda tu hanya kita yang fikir benda ni memalukan, bila orang tengok tak ada apa pun sebenarnya. Jadi alang-alang nak cerita pasal topik itu. Boleh tak saya nak selitkan satu perkara yang baru saya belajar lately? Satu cara untuk kita ada extraordinary mind apabila kita nak buat sesuatu, tolong dia itu bukan disebabkan orang lain. Contoh padahal topik ni patutnya nanti ujung-ujung, tapi tak apalah, saya beritahu sekarang sementara kita masih segar. Salah satu cara untuk menjadi extraordinary mind ni contohnya adalah, ini terbukti daripada segi sains dan agama, kita perlu memaafkan orang. That is so extraordinary. Kenapa? Sebab apabila kita boleh let go, kita boleh let go kemarahan, kita boleh let go kesalahan orang lain kepada diri kita, kita boleh let go orang kata memori-memori buruk yang berlaku atas diri kita, kejahatan yang dilakukan ke atas diri kita. Gelombang otak kita menjadi super powerful. Dia Vision Lakian ni pernah buat ujian ini di satu makmal, melekat semua wire-wire kat kepala otak dia ni. Dia kata pada waktu itu, sebagai orang yang terlibat dalam industri personal growth, dia kata gelombang otak dia hebat, tetapi dia masih belum mampu untuk capai tahap maksimum yang dia kehendaki. Sehinggalah dia diajar supaya memaafkan, let go. Dan dia buat benda ni selama beberapa hari. Pada hari terakhir itu, dia memang betul-betul let go, maafkan orang yang memang mengkhianati dia, membuat jahat pada kehidupan dia, adalah strategi dia. Tapi ketika waktu dia let go, mission yang dia hook up with all the wire tadi berbunyi. Sebab dia mencapai tahap wave gelombang otak pada masa itu yang paling tinggi yang pernah direkodkan. Rupa-rupanya apabila kita memaafkan orang, kita sedang buat apa? Kita sedang mengambil kontrol. We are taking control of our life. We are taking control of our mind. We are taking control of our heart. Dan kita tidak lagi meletakkan kontrol ini kepada orang lain. Dan ada daripada Indonesia hari itu orang bertanya, macam mana kalau orang yang saya maafkan itu mengulangi kesilapan dia, masih lagi tetap berbuat jahat? Jadi saya tak boleh terima, dia kata. Macam mana kalau? Jawapannya quite simple sebenarnya. We are not doing this for that other person. Kita bukan memaafkan untuk orang itu. Jadi kalau kita bukan maafkan untuk orang itu, kita maafkan untuk siapa? Kita maafkan orang itu untuk diri kita sendiri. Itu jawapan dia. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Sebab diri kita yang perlukan memaafkan orang tadi. Sebab apa? Sebab kita tidak mahu lagi terperangkap, dikontrol oleh orang lain. Jadi kalau kita nak take control of ourselves, kita maafkan orang lain supaya kita tidak lagi menanggung apa-apa beban. Kita tidak lagi menanggung apa-apa kesakitan dan kita tidak lagi terperangkap dalam waktu yang lampau. Dan tak ada kena-mengena pun orang yang kita maafkan itu nak buat lagi ke tidak. Sebab kita maafkan orang itu bukan sebab dia, tetapi sebab untuk diri kita. Dan bila kita boleh buat macam tu, siapa yang kita boleh maafkan? Siapa-siapa pun kita boleh maafkan. Lebih banyak kita boleh maafkan, lebih banyak we take control of ourselves. Dan malam ini, mungkin hari ini ada benda yang kita tak boleh let go, yang kita tak boleh menggunakan kapasiti otak kita sepenuhnya. Kadang-kadang bila kita nak move forward, kita tak boleh move on. Sebab apa? Sebab kita masih lagi ada memori di belakang kita yang kita tak let go. Dan itu yang di belakang. Dan kadang-kadang bila kita nak bergerak ke hadapan, kita rasa insecure. Kita takut berulang lagi kesilapan yang dilakukan oleh orang yang sama. Ini semua kerana apa? Sebab kita beranggapan kalau kita maafkan itu untuk dia. Sebenarnya tidak. Kita maafkan untuk diri kita sendiri. Jadi strategi nak maafkan orang ni sebenarnya orang tu tak perlu maafkan kita.
kita sahaja yang perlu maafkan dia. That's the general rule. Jadi senang. Nak ada kontrol yang baik, itu dia punya input yang paling besar sebenarnya buat malam ni. Tapi saya dah cakap awal-awal. Belajar memaafkan. Kalau orang masih, mana boleh, tak boleh, susah. Hello, saya cerita lebih. Rukun iman yang keenam, percaya kepada qada dan qadar. Setiap seorang yang datang dalam kehidupan kita didatangkan oleh Tuhan kepada diri kita. Sama ada untuk mengajar kita, memberikan kita ilmu, memberikan kita pengalaman hidup. Tapi yang datangkan orang itu tetap datang daripada izin Tuhan. Jadi kalau Allah nak mengajar kita, ilmu apa pun, ilmu untuk supaya kita lebih kuat hati, supaya kita lebih memahami orang lain, supaya kita memahami jangan berbuat jahat kepada orang lain. Tuhan datangkan itu, dia mestilah datangkan melalui orang. Macam mana dia nak datangkan kefahaman ataupun ujian ataupun ilmu itu melalui bukan orang? Mesti pakai orang. Mesti pakai orang. Dan hikmahnya adalah kita belajar. Tuhan yang ajar kita. Jadi, setiap seorang yang datang dalam kehidupan kita itu memang didatangkan untuk diri kita. For us. Kenapa kita tak boleh terima? Dan kenapa kita tak nak maafkan? Dan ketika kita memaafkan, apa yang berlaku? Kita menambah keimanan. Kerana kita mengakui itu adalah qada dan qadar yang datang dari Tuhan. Jadi, akhirnya, alamak, bunyi Shopee. Jadi, bolehlah kita berada dalam keadaan tersenyum. Aura kita meningkat. Nampak ni? Kadang-kadang kita bercakap tentang aura. Orang boleh nampak dekat diri kita ni ada aura ke tidak. Muka kita tu senyum, dia senyum orang kata apa? Senyum pahit, senyum tawa ke, senyum ikhlas ke. Kan orang boleh nampak secara jujurnya kan. Jadi kalau kita nak ada semua itu, kita redha dengan rukun iman ke-6 tadi, maafkan orang lain, move forward dan bersangka yang sentiasa baik dan bersyukur. Ya Allah, 13 tahun tuan-tuan puan daripada kejadian kemalangan yang saya hadapi pada tahun 2003 sehinggalah sekarang dah 2001, 18 tahun. Ada dua perkara je yang paling besar yang saya belajar sehingga membolehkan saya bersyukur dengan setiap satu perkara dan ikhlas. Saya dah sebutlah, itu je dua perkara yang saya belajar 18 tahun ni. Nak keluar daripada segala kepompong untuk menjadi extraordinary di kepala. Dua perkara. Ikhlas, syukur. Ikhlas, syukur. Syukur, ikhlas, syukur. Dua ni je. Sampai ke Indon, sampai ke Singapura, sampai ke UK, sampai ke US. Kesimpulan yang saya garap daripada semua perbelanjaan pergi belajar sana sini, dua benda ni je. You kena syukur, you kena ikhlas. You boleh buat dua benda ni, insya-Allah luar biasa kehidupan nanti. Tak kisah apa pun yang berlaku, you tetap akan ada rasa gembira tu. Itu yang kata, Cik Safi, apa benda yang paling best yang berlaku pada hidup you? Sudah tentulah kemalangan yang berlaku pada tahun 2003. Berentang yang kata tu, pecah muka, hilang 8 batang gigi, hilang memori. Itulah benda yang paling menarik dan bahagia yang berlaku. Sebab Tuhan pilih. Nampak? Tuhan pilih saya terima kemalangan itu. Padan muka kau, dia kata. Hilang gigi kau 8 batang. Kau nak mengaku kau handsome lebih-lebih kan? Dulu rasa handsome sangat. Sekarang nak rasa handsome pun pakai 8 gigi palsu. Nak handsome macam mana? So apa yang Tuhan ajar? Kalau kau nak keluar daripada hidup kau yang lampau, kau kena belajar supaya tak menyombong, tak jadi ego dengan orang lain, rendah diri. Lepas tu kau kena bersyukur yang kau tu masih hidup. Kalau tak kan kau dah meninggal, sampai koma gitu, nak syukur yang kau masih hidup. Kan? Lepas tu ikhlaslah dengan apa saja perbuatan. Sehingga kan bila kita ada keikhlasan tu, kita seronok buat apa yang kita buat sekarang. Dan kita tidak mengharapkan balasan selain daripada balasan yang diberikan kepada Tuhan. Jadi nikmat mana yang kau nak dustakan hari ini, kalau kita dapat apa-apa pun, baik kecil, baik besar, kesyukuran tu menyebabkan kita sangat-sangat bahagia dan luar biasa. Subhanallah. Okay. So next, apa yang kita boleh buat bila kita dah mula sedar
Kita kena tukarlah ni, kita kena faham macam mana sekarang nak upgrade ni. Kita bayangkanlah sekarang pukul apa kat Indonesia saya buat 2 part, sekarang pukul 10. Okey. Kita kena bayangkan hari ini kita operate kepala kita ni, dia macam seolah-olah kita menggunakan application dalam telefon ataupun software. Ada yang pakai iPhone, ada yang pakai Android, ada yang sekarang menonton Zoom ini pakai komputer Windows, ada yang pakai Linux, ada yang pakai Apple, so dia on Mac OS. Jadi cuba kita bayangkan, katalah kita memiliki sebuah telefon ataupun komputer pada tahun 2015. Sekarang kan dah 2021. Daripada tahun 2015 hingga tahun 2021, sudah pasti ada banyak penambahbaikan dalam software yang kita gunakan. Betul tak? Software ataupun aplikasi Facebook dulu tak sama dengan dah 6 tahun dah sekarang. Instagram yang lama, Instagram yang baru, Twitter yang lama, Twitter yang baru, Maximizer yang lama, Maximizer yang baru, Maybank to You yang lama, Maybank to You yang baru. Software ni selalu di-upgrade. Selalu ada penambahbaikan. Itu memang selalu terjadi. Jadi persoalannya adalah, what happen kalau kita tak upgrade software kita? What happen? Kita hidup di takuk lama. Dan kita hidup, kita tidak boleh bersaing dengan kehidupan yang sekarang. Dan kita tidak boleh bergerak lebih maju, lebih pantas. Jadi sama, software itu ibaratnya aktiviti dan habits yang kita lakukan setiap hari ini. Itulah software kita. Tapi masalah dia, ini masalah yang lebih besar daripada software. Apa masalah yang lebih besar daripada software? Yang lebih besar adalah hardware. Nah, Facebook dah keluarkan apps baru. Microsoft Office dah keluarkan version baru. Semua benda dah version baru dah ni. Tiba-tiba kita masih pakai iPhone 3G, iPhone 4, ataupun kalau Samsung Galaxy S2, Galaxy S3, model lama. Jadi kita nak install software, dia kata apa? Your hardware is no longer supported. Please upgrade your hardware and your operating system. Dah sudah. Tak boleh pakai software baru. Sama dengan diri kita. Kan? Sebabnya kita ni kadang dah nak upgrade dah kita punya software. Nak upgrade dah aktiviti kehidupan seharian kita. Tetapi kita tak upgrade belief system kita sendiri. Which is the hardware. Jadi kalau dalam dunia komputer ataupun dunia telefon, hardware tu, processor, memori, storage, itu ibarat kepercayaan kita. Sebab kepercayaan inilah yang akan support apa sahaja aktiviti ataupun habits yang kita nak bawa dalam kehidupan seharian kita. Ini yang paling menarik. Ingin saya kongsikan, ada guru saya mengajar, contohnya, saya belajar daripada siapa dah? Saya ingat. Ustaz Don. Saya belajar daripada Ustaz Don benda ni. Jadi saya pernah tengok dalam satu ceramah tu, Ustaz Don cakap, kalau untuk orang yang beragama Islam, kita memang disuruh solat, puasa, zakat, zikir dan sebagainya. Tapi dia kata, dalam semua amalan-amalan tersebut, hanya ada satu sahaja amalan yang menggunakan kalimat kasiron. Kasiron, maksudnya banyak. Jadi amalan tu apa? Amalan tu adalah amalan zikir. Memuji-muji Tuhan dan memuji-muji Nabi. Itu bagi mereka yang beragama Islam, ada amalan zikir. Zikran kasiran, zikir yang banyak. Jadi saya pun belajar daripada Ustaz Don ni, belajar daripada ustaz-ustaz, guru-guru, mula berzikir yang lebih. Biasa kan kalau kita solat, zikir kita 33 kali, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Mungkin yang kebiasaan selepas solat. Ustaz Don cakap, bukan saya cakap, tengok ceramah dia, kalau zikir 33 tak jadi, dia kata. Tak jadi. Kita kena banyak, dia kata. Banyak tu berapa banyak? Kena ribu-riban, dia kata. Allah, kena ribu-riban. Bila nak habis? Kita ni ada pekerjaan, kita ni cari nafkah, kita ni masuk office,
Kita ni wife, housewife, kita ni suami, kita ni macam-macam lah tanggungjawab kita. Jadi ini secara pribadi saya kongsi ini sebab saya berkongsi perspektif yang saya dapat belajar sendiri. Rupa-rupanya bila saya dedicate lebih banyak masa, antara benda yang kita cuba lawan dalam kepala otak ni adalah apa tahu? Meninggalkan bahawa berzikir itu menggunakan banyak masa. That belief system, zikir banyak. Maksudnya masa pun banyak. Bila aku nak buat kerja? Macam mana boleh masuk office? Macam mana boleh istiqamah? Dipendekkan cerita, bila saya dah mulakan berzikir pada anggaran waktu 15, 20, 25 minit setiap seusai waktu fardu, kalau kira-kira balik 20 minit lah katalah setiap waktu, kalau kita ambil 5 waktu, 20 kali 5, mana dekat situ ada 100 minit. Maknanya 1 jam 20 minit. Macam banyak lah, macam banyak. Tapi tengok-tengok, bila tengok dalam telefon, lah aku kalau tengok Facebook, tengok Instagram, lebih daripada 1 jam 20 minit ni. Tapi kita sibuk nak kata yang zikran kasih orang tadi banyak. Sebenarnya tu belief system sahaja. So bila dah buat pula, rupanya masa aku. Ada dan banyak pula keberkatan masa. Dan alhamdulillah tuan-puan, boleh sebenarnya buat. Tu contoh, belief system. Kita tukar belief system, perbuatan kita tadi, syariat kita tadi yang nak melaksanakan dia boleh follow. Contohnya apa lagi? Kalau kita nak contribute, berbuat kebaikan. Kita berbuat kebaikan ni ada macam-macam cara ni. Nak bersedekah boleh, nak tolong orang susah boleh, nak ajar downline macam mana nak meniaga boleh. Itu contribution. Kita nak membantu orang lain. Jadi bila kita nak membantu orang lain ini, kita selalu rasa macam tak mampu. Tak cukup. Belum masanya lagi. Itu belief system. Bila kita dah ada kepercayaan itu, apabila kita nak melakukan perbuatan itu, syariatnya, adakah kita akan buat? Seringkali kita tak buat lah. Sebab kita percaya kita tak mampu. Belum waktunya lagi. Kita rasa kalau beri tu rugi, akhirnya kita tak pun buat aktiviti itu. Tapi cuba kalau kita ada belief system yang berbeza. Kalau aku beri, makinlah aku kaya. Kalau aku beri, makinlah aku senang. Jadi bila kita nak buat syariat tu, adakah kita senang nak buat? Tentu dan sudah pasti lagi senang kita nak buat. Sebab yang kita pergi ubah adalah kepercayaan. The hardware itu sendiri. Nah, nampak? So, apa yang saya nak masukkan dekat sini, setuju tak dengan saya? Kadang-kadang kita dalam bisnes yang kita tengah buat ataupun apa-apa venture bisnes yang anda mungkin tengah lakukan di luar ataupun dalam kehidupan seharian, ada banyak ni rencana, aktiviti, benda-benda yang kita nak buat, tetapi seringkali kita ni tergendala, tersangkut, tak jadi buat atau bertangguh. Kenapa? Sebab belief system kita menyebabkan kita tak jadi nak buat benda tu. Hardware tak support, macam mana software baru ni tadi nak install? Tak boleh lah. Jadi tukar hardware, barulah software yang baru dan terkini boleh install. Jadi sentiasalah upgrade hardware. Sentiasalah upgrade hardware kita, insya-Allah taala. Okey. Jadi sampai kat situ ada pertanyaan yang kita boleh kongsikan? Tak ada? Okay, let's go. So, in order kita untuk move, kita kena belajar untuk explore dalam area kehidupan kita ni, apa benda-benda yang kita perlu persoalkan supaya kita boleh mengubah kehidupan kita. Kita kena belajar untuk explore. Banyak perkara. Contohnya, financial. Contohnya, parenting. Contohnya, relationship. Contohnya, kesihatan. Contohnya dalam perniagaan. Banyak area yang kita perlu start exploring tentang kepercayaan kita. Sebab hanya dengan explore, barulah kita boleh menemukan apa bahagian-bahagian yang selama ini kita salah percaya. Kita betul-betul salah percaya. Contohnya, kalaulah aku keluar bercakap dengan orang sebelum aku menjadi orang yang kaya, mesti orang reject aku. Mesti orang tolak aku.
mesti tak ada orang nak terima apa yang aku cakap. Tak ada orang nak terima aku jual barang. Itu kan kepercayaan tu. Jadi disebabkan kepercayaan tu, bila kita nak keluar, nak pergi buat prospecting, agak-agak macam mana cara kita buat prospecting? Teragak-agak, takut, bertangguh, gagap, kena reject sekali nangis. Contoh. Tak jadi, memang tak jadi. Tapi kalau kita boleh ubah kepercayaan kita, kita boleh ubah dengan keadaan sekarang. Aku ini dah cukup sebenarnya. Aku cukup sifat, aku dah ada ilmu, orang-orang di luar sana memerlukan pengetahuan yang aku ada untuk disampaikan, orang-orang kat luar memerlukan produk aku yang aku bawa value ini. Jadi aku wajib bercakap. Aku wajib buat marketing memperkenalkan. Aku wajib buat presentation ini. Kalau dia orang reject, maksudnya aku tak dapat lagi sampaikan dengan cara yang baik. Jadi aku kena ubah presentation aku, cara cakap aku supaya mereka lebih yakin lagi pada waktu akan datang. So bila kita keluar, bila kita cakap macam mana agaknya kita bercakap dengan orang? Dengan belief system yang baru. Kita bercakap dengan lebih yakin. Kita bercakap dengan lebih semangat. Malah ketika kita kena reject, lagi kau reject, lagi aku datang. Dia macam tu. Tak adalah lagi kena reject, lagi menangis kan. Jadi kita kena tengok area-area, banyak sebenarnya area-area dalam kehidupan yang kita boleh tengok untuk kita perbaiki. Dan setelah kita menemukan area-area dalam kehidupan ini, kita kena tengok daripada segala sudut. Apa yang kita boleh buat adalah kita nak kena improve. Ini bahagian improvement. Jadi improvement ni macam mana? Improvement ni ada banyak cara dia, tetapi cara-cara yang normal yang dah terbentang depan mata kita adalah menambah ilmu dan pengalaman. Itu cara yang paling normal tetapi paling efektif, tetapi paling tak dibuat. Paling normal, paling efektif tapi paling tak dibuat. Buktinya apa? Buktinya kalau kita buat survey pada hari ini, berapa banyak buku yang you dah habiskan di tahun 2020? Ada tak yang habiskan satu buku? Kalau dalam majlis 100 orang, nak dapat satu orang angkat tangan pun payah kadang-kadang. Habis tak baca satu buku setahun? Kalau itu pun tak ada orang angkat tangan, macam mana nak tanya berapa buku habis masa dalam satu bulan? Memang tak ada lah. Tak. Berapa banyak video YouTube yang you pergi belajar pasal marketing, belajar pasal personal growth, belajar pasal agama, belajar pasal parenting, belajar pasal masakan, belajar pasal menjahit. Belajar, nama pun belajar. Tetapi yang paling efektif menurut pandangan peribadi saya, kalau ada yang boleh support daripada segi religion, menurut pandangan peribadi saya, tetap batah balik membaca. Sebab apa? Sebab Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Bacalah. Baca tu bukan tengok. Baca tu bukan dengar. Nama pun baca. Daripada baca, masuk dalam hati. Daripada baca, kita nampak dekat mata. Dan kalau kita boleh baca, kita baca tu dengan bacaan. Bukan sekadar dalam hati. Maka dia masuk juga dekat telinga, masuk semua anggota-anggota ni. Ini saya belajar daripada siapa pula? Secara tersirat, saya belajar daripada Ustaz Muhaizat. Dia kata kalau kita nak berzikir, ada banyak cara. Yang pertama, zikir dalam hati. Dia kata dapat pahala dalam hati je lah. Dalam hati. Okay. Dia kata yang kedua, zikir dalam hati tapi keluar dekat mulut. Dia kata, jadi dapat dua pahala. Satu dalam hati, satu dekat mulut. Dia kata. Yang ketiga, zikir dalam hati, keluar dekat mulut, pakai tangan, pakai tasbih. Pakai tasbih. Jadi kita dapat 3 pahala. Nak dapat pahala lebih, dia kata, dah dalam hati, dekat mulut, dekat tangan, dekat dengan kepala. Lepas tu dengan badan. Dia kata kita ni kena zikir, ni kena gerak. Barulah Islam tu semangat, dia kata. Goncang tiang masjid pun tak boleh. Zikir. Jadi rupanya bila zikir tu kita nak menyalakan apa yang mati kat dalam hati ni. Dah lama mati kat hati ni.
Dah terpadam ni PKP duduk rumah banyak ni. Jadi kita kena banyakkan dalam hati ni, kena sebut kuat-kuat sikit. Rupanya daripada situ secara simbolik, secara tersiratnya saya juga belajar. Samalah bila kita nak dapatkan ilmu ni daripada pembacaan itu luar biasa. Pembacaan. Jadi baca kena banyak, baca kena selalu. Satu tips, kalau nak baca, kita mesti ada satu belief system yang mana kita tak perlu perfect. Ini pengalaman peribadi. Kadang-kadang kita nak baca, kita rasa kena duduk dekat kursi kayu dekat luar rumah. Kena ada angin sepoi-sepoi waktu petang. Tak. Kita jangan macam tu. Jadi akhirnya kalau tak ada angin sepoi, kalau tak ada kat rumah kita tak baca. Jadi kita tak boleh ada, nak kena tunggu waktu angin sepoi, tak payah. Kena ada lighting yang mencukupi, tak payah. Kena ada highlighter, tak payah. Kena ada kopi, tak payah. Kita tak perlu perfect untuk kita mulakan. Baca je lah. Kena ada dictionary kat sebelah. Kena faham semua, tak payah. Ada benda tak faham, tak apa, nanti. Yang penting baca, yang penting jalan, yang penting selak muka. Pak. Sedar-sedar dah habis dah satu buku. Yang penting baca. Tak boleh. Ini digital. Saya allergic digital. Saya kalau nak baca, saya kena beli buku. Kena ada naskah yang betul kat depan mata saya. Bila kau nak start baca sebenarnya? Jadi akhirnya saya cuba mengubah belief system tadi. Saya cuba berlatih. Rupanya boleh. Hari ni alhamdulillah saya boleh baca. Kalau saya beli buku, saya akan beli beberapa version. Saya akan beli bukan beberapa version lah. Saya akan beli buku fizikal dan juga buku elektronik. Kenapa? Sebab buku fizikal memang kita baca fizikal lah. Baca macam ni. Kalau buku tu penting, saya nak habiskan cepat, saya akan beli satu kopi dekat Amazon. Baca dekat Amazon Kindle. Jadi tengah-tengah baca ni, dah tak boleh lah, nak kena keluar. Saya sambung baca dekat iPhone. Sambung baca. Sampai office, nak kena letak telefon tengah-tengah buat kerja, ada Amazon Kindle dekat MacBook. Sambung pula dekat MacBook. Muka berapa sebab dia auto update. Sambung je. Jadi alhamdulillah lalas boleh baca. 2-3 hari satu buku. 2-3 hari satu buku. Itu cara kita nak berubah. Kita sebenarnya kena improve. Tetapi itu bukan topik malam ni. Sebenarnya ini kan nak extraordinary, itu biasa. Kalau you boleh baca buku, itu bukan extraordinary. Sepatutnya benda tu biasa. Yang extraordinary-nya yang mana? Yang extraordinary-nya adalah kita kena melihat kepada frekuensi. Itu extraordinary. The refresh rate. Berapa selalu kita membaca. Berapa selalu ada dalam habit harian kita dedicate waktu untuk mendengar kuliah-kuliah di YouTube. Kuliah sains ke, kuliah memasak ke, kuliah yang berkaitan dengan pekerjaan kita. The frequency, the refresh rate. Itu yang menjadikan kita extraordinary. Dan dia masuklah kepada yang ketiga. Lepas kita explore, dah tahu area mana yang kita nak betulkan, kita kena improve dan kita kena periksa frekuensi tadi, kita kena measure. Sebab kalau kita tak measure, macam mana kita nak tahu hari ini lebih baik dari semalam? Kena ada measurement. Okay, saya nak ambil satu contoh measurement ni macam mana. Kita kena ada satu set point. Contoh yang paling simple nak buat adalah tentang benda yang paling sensitif dalam hidup semua orang kadang-kadang, tentang berat badan. Contoh. Ni paling senang nak relate ni. Paling senang. Kalau saya beri contoh ini, semua orang buka mata. So, measurement ni maksudnya, kita kena ada satu set point minimum. What is the minimum berat badan yang kita boleh terima? That's the minimum. Katakanlah, the minimum berat badan yang saya boleh terima adalah 50 kg. Untuk wanita mungkin itu berat, mungkin kalau untuk lelaki itu terlalu ringan. Tetapi itu sebagai contoh, 50 kg. The moment kita terlajak, tiba-tiba hari itu timbang jadi 51. Itu dah kira melanggar hukum lah. Ini dah melanggar. Jadi kita kena ada satu praktis,
Kalau dah langgar, maknanya kita kena patah balik. Maknanya ada habit yang kita dah tak buat. Ada habit yang kita dah langgar. Apa habit tadi? Mungkin kita dah mula makan nasi 5 kali sehari. Patutnya 3 kali je. Mungkin kita dah kurang exercise. Patutnya seminggu 3 kali. Sekarang kita dah buat 1 kali. Tapi kerana kita dah ada set point tadi, 50 kilo, lepas dia 50 kilo, 51, maknanya kita tahu dah. Ini ada habit yang aku dah tak buat ni. Aku terlebih makan nasi ni. Aku dah terkurang exercise ni. Aku dah apa. Jadi kita boleh patah balik. Itulah measurement yang kita kena ada. Jadi kita dah explore, kita tahu macam mana kita nak improvise, itulah aktiviti dia. Kita tahu macam mana nak improvise, kita juga tahu ada set point measurement yang kita dah tetapkan supaya kita boleh sedar kalau kita dah langgar that unit measure. So kita boleh patah balik. Begitulah adanya. Okay. So Alhamdulillah kita dah separuh. 10:24. Okay, next. Kita dah faham semua ni, kita nak cuba untuk bend the reality. Visual Academy kata the bending the reality. Wow, macam mana bending reality? Seolah-olah reality itu kita bend. Benda yang tak logik itu kita jadikan logik. We have to bend it. Dan benda ni antara benda yang paling sukar untuk kita lakukan. So, salah satu benda yang kita boleh buat untuk memastikan kita boleh ada kecemerlangan untuk dapat banyak perkara dalam kehidupan kita. Guess what? Yang pertama, kena jadi orang yang happy. Lah, itu. Ya. It's so simple. Kenapa saya ketawa? Yalah sebab nak tunjukkan kita kena happy lah. Ketawalah. Sebab apa? Ya tuan-tuan dan puan, kita banyak sangat benda nak kejar dalam dunia. Banyak sangat yang kita nak capai. Banyak sangat target kita. Tapi tahu tak sebenarnya, benda pertama yang kita nak kena buat, kalau kita nak kejar semua ni, kita kena happy. Apalah guna nak kejar jadi jutawan lah, cantik lah, kaya lah, ada rumah besar lah, ada kereta besar, ada boyfriend cantik, ada makwa cute, semuanya lah. Apalah gunanya kalau kita tak happy? Cuba fikir betul-betul. Kan? Naik Lamborghini tapi menangis. Rumah 10 bilik tapi duduk kat satu sudut termenung. Tak buat apa. Baiklah, duduk dekat rumah cuma beratap nipah, makan nasi dengan ikan kering tetapi ketawa sepanjang hari. Faham tak maksud saya? Faham tak? Kan? Jadi sebenarnya yang penting sebenarnya adalah hidup ni kena happy. Itu. Jadi kalau kita buka, siapa nak Google lepas ni, ambil topik ni Ambil topik ni, saya sebut ni, buat catatan. Happiness is the new productivity. Happiness is the new productivity. Jadi di dalam banyak syarikat-syarikat international, kebanyakan syarikat-syarikat besar dan gergasi sekarang pakai konsep ini. Di mana kalau dia nak staff dia ada productivity yang tinggi dalam pekerjaan, rules, undang-undang pertama, kena happy. Itu je. Undang-undang pertama. So, happiness is the new productivity. Bukan pressure. Kan? Pressure is not the productivity. Bukan rules. Bukan. Bukan undang-undang ketat. Bukan. Tetapi happiness. Sebab orang yang happy boleh buat kerja gila-gila. Orang yang happy, dia buat kerja dia tak rasa penat. Orang yang happy, dia buat kerja banyak tak rasa stres dan tension. Orang yang happy, lepas dia buat kerja, dia masih tetap happy dan semangat. Orang yang happy, dia buat kerja, dia bagi vibe yang baik kepada rakan-rakan kerja dia yang lain. Orang yang happy, buat kerja dengan ikhlas. Orang yang happy adalah orang yang bersyukur. Pergi kerja tak dapat makan tengah hari, kedai tutup. Alah, tak apa. Kat dalam pantry kita ada biskut kering. Aku buatkan kau sirap. Kita makan biskut kering cicah sirap. Sedap. Dia sentiasa syukur, dia sentiasa ikhlas dengan kerja dan dia sentiasa happy. Sebab itu penting.
So, be happy in the now. Bahasa Inggeris dia. Macam mana tu? Maksudnya, kita ni janganlah kita rasa kita kena happy in the future. Kenapa kau tak happy? Macam mana aku nak happy? Kau tahu aku ni bujang lagi. Kahwin pun belum. Kau tunggulah aku kahwin, barulah aku happy. Osh. Kalau kau tak kahwin 10 tahun lagi, susahlah nak cakap. Tu sebab aku kena kahwin. Kalau tak, aku tak happy. Kata. Ada orang pula, kenapa kau tak happy? Macam mana aku nak happy? Kau tengok aku duduk rumah sekarang ni. Nyewa je. Selagi aku tak ada rumah aku sendiri, aku beli dengan air titik peluh tangan sendiri, rumah tu atas nama aku. Macam mana aku nak happy? Dia kata. Oh, tanya orang lain, kenapa kau tak happy? Yelah, kau tengok sekarang aku pakai motor. Aku sebenarnya impian aku. Sekurang-kurangnya aku ada Honda Civic. Barulah aku boleh happy. Itu namanya meletakkan kegembiraan itu kepada sesuatu. Objek ataupun masa depan. Ataupun perkara-perkara. Dan itu sangat tidak sihat. Kenapa? Kerana selagi tak dapat benda yang dihajati ataupun dalam perancangan, selagi itulah dia tak happy. Yang lebih teruk lagi apa? Yang lebih teruk lagi, dia tadi yang pakai motor dah dapat Honda Civic, tiba-tiba kawan dia kata, apa hal kau pakai Honda Civic? Kau tengok aku, sekarang aku dah pakai BMW 3 Series. Engkau cuba Honda Civic, hilanglah happiness dia. Dia rasa dah tak happy sebab kawan dia dah pakai BMW 3 Series. Kenapa kau tak happy? Kau macam mana aku nak happy? Aku sekarang pakai Honda Civic. Kalau aku nak happy, sekurang-kurangnya aku boleh dapat pakai BMW 5 Series. Lebih sikit daripada kawan aku. Barulah aku happy. Bila kau nak happy? Setiap kali nak happy, ada benda lain yang akan menentukan the happiness. So, cara dia, antara tips kita nak happy adalah dengan melihat ke belakang. Looking backwards. Sebab Steve Jobs kata, yang kata, kita ni hidup connecting the dot backwards. Kita tak hidup connecting the dot forward. We are living connecting the dot backwards. Cuba anda bayangkan, apa sahaja yang ada dalam kehidupan kita pada hari ini, kita boleh relate dengan apa yang telah terjadi kepada kita di waktu yang lampau. So, ada banyak tak benda yang kita ada pada hari ini lebih baik daripada kehidupan kita yang lalu? Banyak tak? Sangat banyak. Dulu kita tak kerja, sekarang kerja. Dulu tak ada gaji, sekarang ada gaji. Dulu tak ada rumah, sekarang dah ada rumah. Dulu tak ada kenderaan sendiri, sekarang dah ada kenderaan sendiri. Dulu tak ada family, sekarang dah ada family. Dulu tak ada anak, sekarang dah ada anak. Dulu tak boleh makan KFC setiap hari, sekarang boleh makan KFC setiap hari. Dulu tak boleh ada telefon sendiri, sekarang ada telefon sendiri. Kalau kita nak bersyukur, kalau kita nak rasa happy, kita boleh ada 1001 alasan untuk kita happy. Tapi kalau kita tak nak happy, kita cuma perlu ada satu saja alasan untuk kita tak happy. Kita dah ada rumah mewah, kereta mewah, semua benda best-best. Kenapa kau tak happy ni? Baju aku tahun lepas dah tak muat. Allahu Akbar. Itu je, itu saja. Lumpuh seluruh kehidupan. Contoh. Jadi jangan meletakkan kegembiraan kita kepada sesuatu di masa depan. Be happy in the now. Inilah tips untuk ada extraordinary mind dan bermula kehidupan kita untuk bend reality. Sehingga kan apa sahaja yang sedang kita hadapi dalam kemelut sekarang, PKP kehidupan kita, kita tengah bend the reality. Orang lain tengah sakit, kita tengah gembira. Orang lain tengah sedih, kita tengah ketawa. Orang lain tengah stres, kita tengah menikmati kebahagiaan hidup. Apa pun yang berlaku, be in the happy now. Ada lagi tak? Ada satu lagi cara. Dah lah kita happy. Yang kedua, kita kena ada rasa excited untuk vision kita for the future. Bukan kehidupan yang kita gambarkan ke depan tu membuatkan kita tak happy. Bukan. Pertama, kita dah happy tadi disebabkan waktu kita sekarang ini lebih baik daripada waktu yang lampau.
Tetapi yang kedua, kita pula boleh rasa excited. Kenapa kau dah lah happy, kau macam terkinja-kinjanya. Kenapa excited benar? Weh, mana aku tak excited? Aku dah bayangkan dah 3 tahun daripada sekarang. Aku akan memiliki rumah aku sendiri 3 tingkat. Ada elevator. Ada private swimming pool. Mana aku tak excited? Oh, sebab tu kau happy. Yalah, aku happy. Sekarang rumah aku 1 tingkat. Jadi kenapa kau excited? Sebab rumah aku akan datang 3 tingkat. Mana aku tak excited. Kalau dia terbalik dia macam, kenapa kau tak happy? Sebab rumah aku sekarang 1 tingkat. Bila kau nak happy? Bila aku dah ada rumah 3 tingkat. Apa macam tu? Nampak tak? Okay. So sebab apa? Sebab bila kita dah berada dalam zone happy yang semangat luar biasa, tuan-tuan, sebenarnya anda akan melihat kehidupan ni sungguh-sungguh luar biasa. Walaupun dalam keadaan apa sekalipun. Sebab, ingat at least you are still alive. Masih hidup udara, masih bernafas. Banyak orang dah meninggalkan kita. Banyak orang yang Tuhan dah panggil dahulu. Banyak orang dah tak ada kesempatan untuk menikmati kehidupan. Lepas tu kita lagi nak komplain. Hayya. Ni boleh Zoom ni, Zoom meeting ni. Wah, masih hidup. Kita masih hidup ni pun dah cukup untuk jadi satu reason yang besar untuk kita tetap tersenyum dan hidup happy dan bahagia. Boleh? Okay. Dan next, kita kena hidup dalam satu kehidupan dengan maksud yang luar biasa. Ini pendek saja mungkin saya nak hurai. Oh, by the way, saya ada nota special untuk semua orang. Nanti saya akan bagi lepas habis daripada talk ni. Kita boleh ubah sesuatu. Hari ini mungkin ada ramai yang dalam kehidupan dia nombor 1 dan nombor 2 yang penting dalam hidup dia tu, contohnya nombor 1 yang penting, saya nak orang pandang saya nak orang hormat saya, respect saya nak ada nama. Ataupun yang penting bagi dia adalah saya nak pastikan masa depan saya ni dah terjamin. Saya nak pastikan apa saja yang saya buat ni memang confirm saya akan dapat. Tu ada banyak daripada kita yang ada benda tu sebenarnya. Jadi sehinggakan kita ada masalah melalui kehidupan kita sendiri. Kenapa? Sebab dalam kehidupan ini sebenarnya ada banyak benda yang kita tak boleh tentukan, yang tak boleh certain. Tetapi kita pula nak certainty. Betul tak? Kita merancang, kita nak pendapatan 3,000 sebulan, 10,000 sebulan. Tiba-tiba tak dapat. Kita menggunakan ketetapan itu sebagai benda yang penting dalam hidup kita. Kalau kita menggunakan banyak ketetapan sebagai benda yang paling penting dalam hidup kita, lepas tu kita tak dapat capai, maka itu akan menjadikan kita insan yang sedih balik semula. Sebab itu saya mencadangkan. Macam mana parlimen kalau nak buat cadangan? Saya mencadangkan malam ini kita ada satu ketetapan yang baru supaya kita boleh kekal bahagia dan happy. Bagaimana caranya? Nombor 1. Instead of menjadikan kita nak orang lain nampak kita, masa raya nanti mesti tukar langsir, masa raya nanti mesti kereta baru, atau apa benda lah, tak kisahlah. Yang penting kita nak lupakan kehidupan ni sebenarnya pasal orang lain. Tak nak. Kehidupan adalah tentang diri kita, bukan pasal orang lain. Jadi, apa yang saya nak cadangkan malam ini untuk ada kehidupan dan otak yang lebih extraordinary. Yang pertama, kita nak nombor 1 dalam kehidupan kita, berapa banyak kita boleh memperbaiki kehidupan kita hari ini berbanding hari semalam. Itu je, serius. Iya. Maksudnya, kita mementingkan growing, the growth. Bahasa Indonesia, berkembang. Sebab apa? Sebab ini adalah excitement luar biasa. Siapa yang dah berkeluarga, menimang anak, apa yang paling seronok? Paling seronok tengok anak-anak membesar daripada meniarap, boleh merangkak, boleh berjalan. Daripada bertatih, boleh berlari. Daripada mulut dia sampailah boleh berpidato.
Jadi benda yang paling memberikan kita kebahagiaan dan kegembiraan adalah melihat anak-anak kecil membesar. Jadi cuba kita imbau pula. Zaman bila kita zaman paling happy? Bukankah zaman kita tengah belajar dulu? Zaman-zaman waktu kita tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, zaman universiti, saya pelajar MRSM. Dan saya tengok dalam Facebook, walaupun saya tak join diorang punya apa tu conversation, tapi dalam Facebook ada MRSM Confession daripada seluruh negara, daripada awal-awal penubuhan MRSM dulu. Jadi anggota dalam tu dah daripada yang junior sampailah sesenior-seniornya. Saya masih tengok senior-senior yang umurnya dah 50, 60, 70 masih lagi cerita tentang cerita masa dia orang sekolah dulu. Oh, punyalah banyak komen, like, share. Tu cerita bila ni? Cerita masa MRSM dulu. Maksudnya cerita waktu umur 13 sampai 17 tahun. Lepas tu ada yang alumni universiti pula, betul tak? Cerita zaman-zaman universiti. Asal cerita happy je, mesti zaman sekolah. Zaman universiti. Maksudnya apa? Ketika zaman kita paling banyak belajar, berkembang, growing, itulah zaman paling seronok. Jadi Zaman muda. Zaman muda. Kak, zaman muda. Jadi macam mana Jadi macam mana nak memudakan zaman kita? Kita kenalah patah balik, selalu belajar. Jadi kita akan sentiasa rasa muda. Sebab apa? Bila kita belajar dan belajar, sebenarnya kita akan rasa jiwa kita muda, semangat kita punya muda kan? Emosi kita muda. Keremajaan itu kekal bersama dengan kita. Age is only numbers. Bak orang kata orang putih. Jadi sentiasa berkembang. Percayalah. Orang kata betul. Kau jangan khabarlah betul ke tidak, buat pun belum. Cuba follow dulu. Cuba ikut dulu ni. Ikut betul-betul. Macam mana saya nak buat? Cadangan. Pergi ambil buku, habiskan dalam masa 2 minggu. Pergi. Konsisten. Sebulan dua. Kalau boleh sebulan 4 silakan. Tak boleh sebulan 2. Kalau tak boleh juga sebulan 1. Konsisten. Hari-hari buka YouTube setengah jam hingga 1 jam. Cuba belajar pasal personal growth. Cuba. Tak lama. Tak boleh setengah jam, 15 minit. Tetapi yang penting apa? Yang penting setiap hari. Istiqamah. Apa jadi kalau kita berus gigi? Hari ni lah, kata hari ni berapa bulan kita berus gigi 18 bulan Hari ni berus gigi. Besok tak? Lusa tak? Tulat tak? Langkat tak? Tiba-tiba bulan depan 18 hari bulan Oktober baru kita berus gigi lagi. Macam mana agaknya mulut kita? Bersih tak bersih? Tak ada maknanya. Kita nak mulut kita bersih, nak mulut kita sihat, kita berus gigi ikut kata doktor minimum 2 kali sehari. Bila? Setiap hari. Barulah gigi bersih. Sama macam zikir tadi. Saya pun berzikir juga je, tak rasa apa pun. Berapa kali berzikir? Adalah seminggu tu sekali saya berzikir betul-betul. Tak jadi bendanya. You nak rasa. You buat setiap waktu, setiap hari. You rasa dah. Jangan tanya, buat je. Buat, mak kata arwah Abang Zain kita. Buat je. Ni dah kita dah ada sama-sama sharing. Ni buat je lah. Janganlah tanya. Saya dah bagi tips nak hidup best ni. Pergi belajar. Okey, itu yang pertama. Dan malam ini saya nak cadangkan yang pertama tadi pergi belajar, sentiasa belajar. Yang kedua adalah pergi bahasa Inggeris ni contribute. Bahasa Melayu dia memberi. Kenapa saya kata memberi dan bukan bersedekah? Sebab saya tak nak orang salah faham. Bersedekah maknanya mungkin kita mengeluarkan harta. Tetapi memberi ni tidak semestinya berdasarkan harta. Kita memberi ni, kita memberikan cerita-cerita kepada jiran tetangga supaya mereka boleh ketawa. Itu memberi. Memberi ni maksudnya kita ada waktu, kita ajar
anak-anak jiran kita matematik sebab kita mungkin pandai matematik. Itu memberi. Memberi ni maksudnya mungkin kita berjalan dekat kampung ni, tiba-tiba nampak rumah tu sepa usang, kita tolong dia buat mengemas rumah, kerja-kerja kampung. Memberi. Memberi, apa lagi maksudnya kita ni duduk jauh dengan mak bapak, kita calling mak bapak selalu, dapat berbual dengan bapak. Sekarang ni ada 4G dan nak masuk 5G. Jadi janganlah pakai telefon biasa. Bila telefon tu buatlah video call. Beri waktu kita. Itu memberi. Lepas tu bila kita ada kelebihan daripada harta kita, berilah kepada orang-orang yang memerlukan. Walaupun sedikit. Sebab yang penting kita ikhlas. Bukan berapa banyak. Orang kata kenapa saya nak memberi? Susah sangat saya nak memberi ni. Oh, saya ada satu tips. Senang je. Ni saya baru belajar juga. Siapa saya belajar ni? Siapa guru yang mengajar saya tentang ilmu ni? Saya lupalah nama guru tu. Tapi ilmu tentang sedekah. Dia kata, saya lupa lagi. Saya ingat muka dia. Ustaz apalah. Dia kata bersedekah ini tujuannya adalah, kalau kita memberi hadiah, tujuannya untuk kita menggembirakan orang lain. Bagi gift. Kan? Macam orang-orang ke office, dia orang selalu bagi saya makan coklat. Oh, memang saya happy. Lepas tu dia orang pun happy. Saya happy, dia orang happy. Alhamdulillah. Tetapi itu lain. Ni sedekah. Sedekah ni apa tujuannya? Ustaz cakap, sedekah ni tujuan kita mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Oh, itu tujuan dia. Jadi sedekahlah kamu. Ustaz cakap lagi, dengan siapa boleh sedekah? Dengan siapa-siapa pun. Orang kaya boleh sedekah? Boleh. Orang-orang berpangkat boleh sedekah? Boleh. Orang miskin lagilah afdal. Dengan haiwan boleh sedekah? Boleh. Dengan pokok boleh? Boleh. Pendek kata, nak sedekah ni dengan siapa-siapa pun boleh sedekah. Tujuan dia mendekatkan diri dengan Tuhan. Jadi bila kita dekat diri dengan Tuhan, rasa-rasa kita bertambah bahagia tak? Rasa-rasa kita bertambah tenang tak? InsyaAllah. Saya susah nak beri sedekah. Banyak sindiket penipuan sekarang ni. Apa tujuan sedekah? Mendekatkan diri kepada Tuhan. Orang tu nak nipu dia dengan Tuhan. Jadi tak payahlah kisah. Kadang-kadang kita nak sedekah, kita ini sindiket ni daripada mana? Betul, sindiket itu ada, betul. Tetapi tujuan kita tu kan nak mendekatkan diri dengan Tuhan tadi. Tidakkah itu tujuan yang cukup? Cukuplah. Jadi dua tadi. Nombor satu, kita dah belajar. Jadikan benda tu benda yang pertama dalam hidup kita. Yang kedua, jadikan dalam hidup kita benda yang paling penting adalah untuk kita memberi. Barulah kita akan dapati macam mana pun keadaan kehidupan kita, kita akan sentiasa rasa fulfill. Tahu tak rasa fulfill? Hati ni, dia rasa penuh. Jiwa ni rasa terisi. Dia tak ada rasa kosong. Pernah tak kita jumpa orang, dia rasa kosong? Dia ni memang orang yang dikenali, terkenal. Katalah seorang penyanyi, jual album sampai dapat platinum, kaya raya, Hollywood. Dahsyat. Tetapi hidupnya langsung tak bahagia. Tak bahagia. Ada banyak pula orang-orang yang bisnes tinggi-tinggi, CEO company besar-besar, director, founder, tetapi akhirnya bunuh diri. Sebab hidup dia kosong. Tak ada rasa fulfillment itu. Jadi kalau kita boleh gantikan malam ini dengan dua perkara menjadi perkara utama dalam kehidupan kita, insya-Allah kita boleh rasa fulfill, penuh jiwa dan dada kita, seronok dan bahagia. Dan itulah kehebatan extraordinary mind. Subhanallah. Okey. Jadi saya dah cover dah. Bersyukur, forgiveness dan juga memberi. Saya nak tambah sikit boleh tak? Saya belajar ni daripada Ustaz Muhaizat. Ustaz Muhaizat ni kalau you buka YouTube, dia orang Kelantan. Lately ni saya cakap banyak bahasa Kelantan pula. Dah terikut. Seronok dengar Ustaz ni. Ustaz ni cakap manusia ni hebat, dia kata. Manusia ni hebat, dia kata. Dia kata manusia ni boleh melakukan banyak hal yang pelik-pelik, dia kata. Bukan kalau ada apa-apa sikit-sikit, jin sikit-sikit, jin sikit-sikit, jin, dia kata.
Masa tu saya dengar topik yang saya dengar tu, ceramah tu, dia kata, topik dia adalah tentang kekuatan ilmu dalaman, ilmu batin dia kata. Dia kata. Jadi dia kata nama pun ilmu dalaman, nama pun kekuatan batin, bukan ilmu jin, bukan kekuatan jin, dia kata, kekuatan manusia. Dia kata kalau semua orang betul-betul jadi manusia, manusia itu sangat luar biasa hebat, sebab manusia itulah khalifah Tuhan di muka bumi. Apa yang saya nak sampaikan, ini saya belajar daripada Vision dan ramai juga mak-mak saleh ni, kalau kita belajar dengan orang luar, dia kata hidup ni kita kena rasa yang kita ni enough. Dia kata kita kena rasa enough, bahawa diri kita ni cukup, yang Tuhan jadikan pada kita ni dah cukup. Bila kita rasa kita ni cukup, Tuhan dah jadikan kita ni cukup, sempurna, ada tak sebab untuk kita merasa macam sedih, sebab kita nak rasa macam kita ni kurang daripada orang lain? Tak ada. Tu orang barat aja. Orang barat aja. Ustaz saya ajar, dia kata manusia ni khalifah. You dah dijadikan sebagai makhluk yang paling istimewa di muka bumi. Jadi tujuannya hidup sebabnya you nak berusaha nak balik kampung. Kampung kita kat mana? Kampung kita kat syurga. Kita ni kan terpelanting daripada syurga. Jadi dia kata kita ni nak balik kampung. Kampung kita ni syurga. Jadi berusahalah kita untuk hidup sebahagia-bahagianya, sehebat-hebatnya, sebab kita nak balik kampung. Rupanya balik kampung tu balik ke syurga. Itu cerita daripada Ustaz. Saya sampaikan. Subhanallah. Okay. So, kalau dah boleh dapat cerita, mungkin sedikit sebanyak, kita boleh mulakan. Jangan tunggu. Jangan dengar je, kena buat. Saya tak percayalah. Yelah, macam nak percaya, buat je lah. Ni yang saya nak cerita ni. Bila orang dah ada berikan sharing, kita dah ada ilmu, kita kena buat je dengar. Apa dah cerita yang kita boleh ceritakan malam ni? Belajarlah kita daripada kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Ketika umat Nabi Musa cakap kepada dia, wahai Nabi Musa, siapakah yang paling alim? Nabi Musa bukan dia sombong, tetapi pada zaman tu kan dialah Nabi. Dia kata, akulah yang paling alim. Bukan dia sombong, tetapi kata-kata dia ibaratnya macam gitulah. Sehingga ditegur oleh Allah SWT, bukan begitu. Kau cari seorang manusia di pertemuan antara dua air. Sebab bukan kau yang paling ada orang yang lebih. Ada orang yang lebih. Jadi Nabi Musa pun terperanjat. Oh, rupanya bukan aku, ada orang lain. Kau kena belajar dengan orang ni. Jadi dia pergi mencari di satu titik pertemuan. Dia bawa seorang lagi, Yusha tak silap nama saya. Dalam perjalanan tu mereka mencari Nabi Khidir ini. Dikhabarkan ada khilaf. Ada orang kata Nabi Khidir, ada orang kata Nabi bukan Nabi tapi sekadar wali. Wallahu a'lam bissawab. Ada khilaf kat situ. So cari. Dia orang cari sambil satu tempat tu dia makan. Makan. Bila dah habis makan, Nabi Musa nak teruskan perjalanan. Yang ikut dia tadi siapa, Yusha bin apa lupa saya. Dia orang kan makan ikan kan. Makan ikan tu sebelah aja, sebab nak makan lagi bila dah teruskan perjalanan. Bila nak tutup bekas makan tu, tiba-tiba ikan tu boleh melompat keluar, ikan tu hidup. Itulah yang orang kata ikan sebelah yang kita jumpa pada hari ini. Lepas tu bila dah berjalan, Nabi Musa berjalan dengan siapa yang tadi, sahabat dia tu yang mengiringi dia tadi. Sahabat dia cakap, jom kita, dia nak berhenti berehat lagi, nak makan lagi. Sahabat cakap, aku lupa nak beritahu, makanan kita tadi, ikan tadi dah keluar, dah hidup balik dah. Oh, kita kena patah balik tempat tadi. Patah balik tempat. Kat mana tadi ikan kau melompat tadi? Patah balik. So bila dia patah balik, rupanya itulah titik pertemuan di antara air tadi. Betul tak? Di situlah mereka berjumpa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Dipendekkan cerita sebab saya tahu ramai orang tahu cerita ni. Kalau nak tahu cerita ni, pergilah YouTube lagi. Saya nak cerita pendek sebab kita nak dapatkan gist of the story. Nabi Musa merayu untuk belajar. Nabi Khidir tak nak bagi. Lalas dibagi juga belajar. Nabi Khidir cakap dia tak nak bagi belajar sebab nanti Nabi Musa dia tak akan tahan. Tak boleh bertahan. Satu syarat kalau kau nak belajar, jangan kau persoalkan apa yang aku buat.
pendekkan cerita lagi, 3 peristiwa. Satu peristiwa Nabi Khidir merosakkan kapal, satu peristiwa dia bunuh anak kecil, satu peristiwa dia membaiki rumah yang dah usang. Daripada ketiga-tiga peristiwa itu, Nabi Musa tak tahan, asyik mempersoalkan. Kenapa engkau rosakkan bot tu? Kenapa engkau bunuh anak yang masih kecil ni? Kenapa engkau bina balik rumah yang nak roboh, sedangkan satu kampung yang kita datang ni tak nak jamu kita makan? Akhirnya disebabkan itu Nabi Hidayah cakap, engkau tak layak lagi. Dah setakat ini je lah engkau berguru dengan aku. Hikmah sebenarnya adalah yang diceritakan dalam peristiwa Nabi tersebut, dia adalah pertembungan antara ilmu hikmah dan syariat. Nabi Musa membawa syariat, Nabi Khidir menunjukkan hikmah, pertembungan dua dunia ini. Maksud saya nak ringkaskan lagi, masa tak mengizinkan. Apa maksudnya? Maksudnya kadang-kadang ni kita ada ilmu kita masih belum faham. Sebab pengetahuan dan pengalaman yang kita ada masih tidak cukup untuk merungkai dan memahami ilmu yang disampaikan. Jadi ketika kita mendapat ilmu tu, kadang-kadang kita tak buat sebab kita jenis orang, kalau aku nak buat, aku kena faham dulu. Selagi aku tak faham, aku tak akan buat. Nah, sampai bila lah korang tak akan buat? Sampai bila lah tak akan buat? Sebab sampai bila tak faham-faham. Dan kalau tak ada guru yang boleh memahamkan, subhanallah, tak buat-buat. Jadi, buat, bila dah start buat, barulah dah tahu, barulah boleh belajar. Itu cara dia. Jadi buat tadi. Maafkan orang, hidup kena gembira, hidup kena fikir masa depan jadi excited. Hidup kena belajar untuk mempersoalkan segala undang-undang dan kepercayaan yang kita ada selama ni. Buat je. Buat je, insya-Allah. Bila kita dah start buat, baca buku buat, baca buku, belajar kat YouTube setiap hari minimum setengah jam, 1 jam, buat. InsyaAllah lepas buat, kita akan tahu hasil dan kesannya. Barulah kita akan dapat apa yang kita nak sama-sama pelajari dan sampaikan dan share pada malam ini. Okey? InsyaAllah. Saya rasa mudah-mudahan dengan perkongsian pada malam ni, insya-Allah sedikit sebanyak dapatlah kita bersama-sama mengambil sesuatu dan menjadikan bukan sahaja otak kita lebih extraordinary, malah kehidupan kita juga lebih extraordinary. Adakah topik ini dah berakhir? Sebenarnya topik ini panjang. Mungkin ada part 2, mungkin tidak, bergantunglah nanti. Tapi sebagaimana janji saya nak bagi ringkasan daripada topik kita malam ini melalui file. Jadi anda semua kena buka kolom chat. Saya akan berikan file ni sebagai hadiah pada malam ini. Anda ambillah 2 file ini sebagai summary daripada apa yang kita dah kongsikan dan mungkin menjadi satu notes pada malam ini. Itu dia. Everyone, The Code of the Extraordinary Mind. Daripada ringkasan buku dia ada 2 file, satu dalam bentuk gambar raja, satu dalam bentuk teks. Jadi kalau ada apa-apa pertanyaan dalam waktu yang sedikit ni ataupun mungkin nak sharing sambil-sambil, kita bolehlah buka. Silakan. Ui. Okay, Encik Saiful, thank you so much atas perkongsian tu. Actually kita ada pertanyaan ya daripada Siti Doli. Okay, dia tanya bagaimana nak tegur dengan kata yang baik tak menyinggung hati si penghutang. Mana? Banyak topik saya nak cakap dengan jujur, saya tak tahu nak jawab. Topik minta hutang ni saya tak tahu nak jawab. Saya tak pandai. Saya tak ada ilmu. Tak ada ilmu tak ada ilmu. Tapi kalau sebenarnya ada. Boleh Google lah kot. Saya tak ada ilmu.
Ramai orang, saya ada hutang orang, ramai juga orang yang hutang dengan saya. So saya tak ada ilmu. Tetapi kalau kalau yang nak bertanya daripada sudut menggunakan ni yang beragama Islam nak menggunakan amalan ataupun kalimat ayat-ayat Quran dan lain-lainnya, insya-Allah saya ada jawapan. Secara yang biasa saya tidak mampu nak menjawab soalan ni. Kita nak kena tanya, saya pun nak tahu juga ni. Siapa yang boleh jawab? Tolong jawab. Macam mana? Bayar hutang tak nak bayar hutang. Okey. Tak maaf ya. Allahu Akbar. Tak dapat jawab. Okey. Okey, so siapa-siapa ada soalan ataupun pertanyaan boleh tinggalkan di ruangan komen ataupun anda boleh tekan je button unmute untuk berkomunikasi terus dengan Encik Saifil. Okey, kita tengok ada soalan tak? Bagaimana nak tegur dengan kata yang baik? Boleh tak saya ambil soalan ni? Mungkin daripada perspektif yang berbeza lah. Perspektif yang berbeza adalah probably the best way for us to tegur orang lain adalah to do it ourselves. Probably lah, one of the ways sahaja. Jadi bila kita nak tegur orang, yang paling baik adalah kita melakukan sendiri perkara yang kita nak tegur. Macam mana contoh caranya? Perspektif dia besar. Yang ini mungkin persoalan dia dengan kawan-kawan kan, dengan kawan-kawan, dengan keluarga mungkin. Saya ambil satu perspektif kalau dengan anak-anak contoh. Sebab pengalaman sahaja, cara paling mudah nak suruh anak buat something, jangan beritahu. Jangan pakai mulut, pakai perbuatan. Paling senang, dia tengok kita buat, dia buatlah. Tapi sebenarnya sama, bila kita nak menegur orang, kita buktikan dulu dengan perbuatan kita sendiri. Jadi pada ketika kita dah buat dan orang itu melihat, lebih mudah untuk kita menyampaikan. Sebab soalan dia tak spesifik. Kalau ada soalan spesifik mungkin lebih mudah. InsyaAllah.